Dengan izin Yang Arif, hari ini diadakan satu perbicaraan yang bernombor BA34 NCTU 975314422023 iaitu antara USI Package Sdn Bhd yang merupakan plaintiff dan juga Everly Fresh yang merupakan defendant dalam kes ini. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Anis Sdn binti Rosli, peguam plaintiff pada hari ini, dan bersama-sama yang saya adalah rakan peguam plaintiff saya Siti Madiha binti Syahrudin. Dan saya Rina binti Syarani mewakili plaintiff pada hari ini. Tidak dilupakan juga rakan-rakan peguam bijaksana saya yang mewakili pihak defendant iaitu Saya Nuraina Azizah binti Azmi. Saya Hayatul Husna binti Madin. Saya memohon mahkamah untuk membawa masuk saksi-saksi untuk memulakan kenyataan saksi. Bahawasanya saya, Adrian Tan, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak melainkan yang benar belaka. Dengan izin mahkamah yang mulia ini, akan saya teruskan dengan pemeriksaan utama saksi satu plaintiff. Okey, baiklah Cik. Apa khabar? Baik. Okey, boleh Cik nyatakan nama dan alamat tempat tinggal Cik? Nama saya Adrian Tan dan saya tinggal di PT 6894 Jalan Kesuarina 8, Taman Desa Kesuarina, nilai Negeri 9. Okey, umur Cik tahun ni berapa ya? Umur saya 55 tahun. Boleh saya tahu apa jawatan Cik di USI Package? Jawatan saya adalah pengarah di USI Package. Dah berapa lama Cik berkhidmat dalam jawatan ni? Saya dah bekerja dalam jawatan ni selama 15 tahun. Okey, so mesti Tuan Encik dah pengetahuan kan dalam hal-hal yang berkaitan dalam syarikat, Tuan? Ya betul, terutama sekali apabila saya diletakkan dalam bahagian khidmat pelanggan. Okey, boleh Encik kenal pasti kedua-dua dokumen yang sedang saya pegang ni? Ini adalah nota pesanan pertama S11710 dan ini adalah nota pesanan kedua S13833 yang saya telah terima daripada pihak Everly Fresh. Okey. Boleh saya tahu macam mana Encik boleh kenal pasti kedua-dua pesanan ni? Saya sebagai pengarah syarikat USI Package tahu tentang kedua pesanan ini sebab segala data pesanan akan dilaporkan kepada saya. Okey, jadi saya mohon pihak mahkamah yang mulia ini untuk merujuk kepada ikatan dokumen pada muka surat 12 dan 13 untuk menandakan kedua-dua nota pesanan ini sebagai eksibit P1 dan P2. Seterusnya, jadi berdasarkan kepada kedua-dua eksibit tersebut, apakah yang Encik tahu tentang kontrak yang telah dimasuki oleh USI Package dengan Everly Fresh? Apa yang saya tahu, terdapat 1 juta tempahan beg plastik melalui nota pesanan S11710 yang dilakukan oleh pihak Everly Fresh terhadap USI Package iaitu T-Sourdough Bread 555 GM pada 22 Jun 2022. Okey, selain daripada pesanan tersebut, apakah pesanan lain yang dibuat oleh Everly Fresh terhadap USI Package? Selain daripada nota pesanan S11710, pihak Everly Fresh turut membuat pesanan kedua melalui nota pesanan S13833. Okay, seterusnya boleh tak Encik ceritakan berkenaan nota pesanan S13833 dan apa yang diarahkan oleh pihak Everly Fresh? Pihak Everly Fresh telah membuat pesanan kedua melalui nota pesanan S13833 daripada pihak saya sebanyak 1 juta beg plastik dengan reka bentuk yang sama seperti pesanan yang pertama iaitu S11710 dan ia mengandungi arahan yang sama untuk menghantar serah beg plastik roti tersebut di gudang pihak Everly Fresh. Okey, seterusnya bagaimanakah USI Package akan bertindak dalam menghilangkan plastik roti setelah menerima pesanan daripada Everly Fresh? Pihak kami akan melaksanakan urusan penghilangan berdasarkan arahan yang kami terima daripada pihak Everly Fresh. Okey, jadi apakah arahan yang telah USI Package terima bersama-sama nota pesanan tersebut, terutama yang berkenaan cara penghilangan plastik roti?
Berdasarkan nota pesanan S13833, pihak USI Package tidak menerima sebarang notis arahan daripada pihak Everly Fresh berkenaan cara penghilangan bagi pesanan kedua S13833. Okey, jadi soalan terakhir untuk Encik. Jadi arahan untuk menghilang secara berperingkat itu dapat dijumpai dalam pesanan yang mana satu? Arahan untuk menghilang secara berperingkat itu hanya terdapat pada nota pesanan pertama, iaitu S11710 sahaja. Okey. Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Dengan izin mahkamah, saya ingin meneruskan dengan sesi soal bagas. Tadi Tuan menyatakan yang arahan untuk menghilangkan plastik roti secara berperingkat hanya terdapat pada nota pesanan pertama. Setuju? Ya, setuju. Dengan izin mahkamah, saya mohon mahkamah untuk merujuk pada ekshibit P1 dan P2. Bolehkah Encik kenal pasti kedua-dua dokumen ini? Ya, ini adalah nota pesanan pertama S11710 dan ini adalah nota pesanan kedua S13833. Encik, sila tunjukkan pada mahkamah di mana terletaknya arahan tentang penghilangan secara berperingkat yang Encik cakap tadi hanya terdapat pada nota pesanan pertama. Tiada. Jadi, kenapa jawapan Encik berbeza dengan fakta yang kita dapat lihat bahawasanya arahan berkenaan tidak ada pun pada kedua-dua nota pesanan, tetapi Encik beritahu tadi ia ada pada nota pesanan pertama? Saya tak pasti, mungkin saya tersilap. Jadi, adakah Encik menipu pada mahkamah apabila tadi ketika pemeriksaan utama Encik beritahu yang arahan tersebut hanya ada pada nota pesanan pertama? Tidak, saya tidak menipu. Tadi ketika pemeriksaan utama Encik beritahu kedua-dua nota pesanan mempunyai arahan yang sama mengenai cara penghantaran beg plastik ke gudang Everly Fresh, betul? Ya, betul. Saya ingin membuat kepastian nota tentang serahan itu ada pada kedua-dua nota pesanan. Boleh Encik pastikan? Ya, ia ada pada kedua-dua nota pesanan. Encik, apabila arahan itu menyuruh serahan dihantar secara berperingkat, maka pihak USI Package secara tidak langsung mestilah menghasilkan plastik tersebut secara berperingkat dan bukan secara bukal. Encik setuju dengan saya? Saya tak setuju. Arahan tersebut menyebutkan cara penyerahan dan bukannya cara penghilangan. Tadi Encik setuju dengan saya yang arahan tersebut juga boleh difahami dengan interpretation yang berbeza, iaitu cara penyerahan tersebut itu secara tidak langsung juga merujuk kepada cara penghilangan. Saya tak pasti, mungkin bergantung kepada interpretation setiap orang, tapi pihak kami memahami arahan tersebut yang ianya merujuk kepada cara untuk kami menghantar plastik tersebut ke gudang Everly Fresh. Jika Encik mahu menghantar secara berperingkat, maka penghilangan juga secara logiknya haruslah dibuat apabila penghantaran tidak dilakukan. Encik setuju dengan saya? Tidak setuju. Encik setuju dengan saya jika saya katakan yang plastik-plastik yang telah dihilangkan awal sebelum penghantaran dibuat dan disimpan di dalam gudang untuk menunggu masa ianya akan dihantar serah, maka kualiti plastik tersebut akan ada risiko kepada pencemaran. Saya tak pasti, tapi saya yakin plastik tersebut tidak tercemar. Itu sahaja soalan dari pihak defendant yang Arif. Dengan izin mahkamah yang mulia ini, akan saya teruskan dengan pemeriksaan semula. Okey. Encik Elliot, tadi Encik jawab yang Encik tak setuju yang arahan untuk serah secara berperingkat turut termasuk yang USI Package mesti menghilang secara berperingkat. Boleh saya tahu untuk klarifikasi kenapa Encik rasa arahan untuk secara berperingkat hanya merujuk kepada cara penyerahan? Sebab cara pihak kami menghilangkan beg plastik tersebut takkan memberikan kesan dalam bentuk apa pun kepada pihak Everly Fresh. Since pihak yang akan menyimpan beg plastik itu terlebih dahulu adalah pihak kami, iaitu USI Package dalam gudang kami sendiri. Okey, tadi semasa cross examination, berdasarkan interpretation Encik sama ada arahan tersebut merujuk kepada cara penghilangan atau cara penyerahan, Encik jawab yang Encik faham arahan tersebut
tersebut merujuk kepada cara penyerahan. Jadi saya nak tahu kenapa Encik rasa arahan daripada Everly Fresh hanya merujuk kepada cara penyerahan? Sebab macam yang saya kata tadi, cara penggalangan kami sama ada secara bukal ataupun secara berperingkat tak akan memberi kesan kepada pihak Everly Fresh kerana ia adalah hak kami untuk hilangkan secara bukal atau berperingkat. Kerana yang akan simpan stok barang sebelum penghantaran adalah kami sendiri, iaitu USI Package. Okey. Tadi juga Encik ada jawab yang penghilangan tak seharusnya dibuat pada setiap kali masa penghantaran. Boleh saya tahu kenapa? Sebab saya sebagai pengarah syarikat yang tahu tentang flow duit syarikat berpendapat bahawa penghilangan secara bukal dapat menjimatkan bajet syarikat berbanding jika kami menghilangkannya secara berperingkat. Oleh itu kami memilih untuk menghilang secara bukal. Sebab itulah saya jawab tadi, penghilangan tak seharusnya dibuat pada setiap kali masa penghantaran. Okey, soalan terakhir untuk Encik. Tadi semasa cross juga Encik ada jawab yang Encik yakin plastik yang disimpan dalam gudang USI Package tidak ada risiko untuk pencemaran. Boleh saya tahu kenapa? Ini adalah kerana kami mengekalkan persekitaran yang bersih dan bebas pencemaran di stor kilang kami. Sebagai contoh, kami mempunyai latihan kaki tangan yang hebat, piawaian kebersihan yang ketat dan kami juga melaksanakan langkah kawalan perosak yang berkesan di kilang kami. Okey, terima kasih Encik. Tiada lagi soalan untuk soal semula saksi plaintiff pertama. Mohon saksi dilepaskan daripada tegang saksi. Jadi dengan izin pihak mahkamah, izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan pertama kepada saksi plaintiff yang kedua. Bahawasanya saya Hasan bin Halim, nombor kad pengenalan 880317105687 dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya nyatakan dalam pembicaraan ini adalah benar dan tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Okey, jadi sila nyatakan nama dan alamat tempat tinggal tuan. Nama saya Hasan bin Halim dan saya tinggal di nombor 56 Jalan Datuk Syabuddin, Taman Melati, 4000 Shah Alam, Selangor. Jadi berapakah umur tuan? 35 tahun. Boleh saya tahu apakah pekerjaan tuan? Saya memegang jawatan sebagai pegawai kawalan keselamatan stok di gudang yang disewa oleh USI Package Sdn Bhd untuk penyimpanan plastik roti. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama tuan berkhidmat dalam jawatan ini? Saya dah bekerja sebagai pegawai kawalan keselamatan stok di gudang selama 7 tahun dah. Dan apakah kelaziman yang dilakukan oleh pihak tuan setelah plastik yang dikeluarkan oleh USI Package Sdn Bhd sampai ke gudang? Kebiasaannya pihak saya akan memeriksa jumlah plastik yang ingin diletakkan dan pihak saya akan menyimpan plastik roti tersebut di dalam gudang kami sementara menunggu arahan lanjut dari USI Package Sdn Bhd untuk menghantar beg plastik roti tersebut ke gudang pembeli plastik mereka. Okay. Jadi apakah yang USI Package akan buat sementara menunggu arahan lanjut untuk menyerahkan beg plastik kepada Everly Fresh? Secara lazimnya kami akan hanya menyimpan plastik roti tersebut dan melaksanakan pemeriksaan kualiti. Orang yang akan melaksanakan pemeriksaan kualiti terhadap plastik roti tersebut adalah pegawai yang ditugaskan oleh USI Package Sdn Bhd untuk datang membuat pemeriksaan sebelum ianya diserahkan kepada pelanggan. Jadi kebiasaannya siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan kualiti tersebut? Pegawai yang kebiasaannya bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan kualiti ke atas barangan tersebut ialah Puan Wan Tusum, iaitu pegawai kawalan kualiti barangan. Dan apakah peranan tuan setelah plastik roti telah siap dikilangkan oleh USI Package? Saya mempunyai tanggungjawab untuk menghantar plastik roti ke gudang Everly Fresh Sdn Bhd. Jadi semasa penghantaran sebelum ini yang dilakukan oleh USI Package ke gudang Everly Fresh, apakah perkara utama yang dilakukan oleh pihak Everly Fresh? Mereka akan meminta untuk melakukan pemeriksaan ke atas barang yang dihantar pada hari penghantaran. Dan apakah yang dilakukan oleh pihak USI Package pada hari penghantaran apabila pihak Everly Fresh meminta untuk melakukan pemeriksaan ke atas barang yang dihantar? Pihak kami akan membenarkan mereka melaksanakan pemeriksaan tersebut. Jadi itu sahaja pemeriksaan pertama daripada pihak Everly. Dengan izinnya Arif, izinkan saya untuk memulakan sesi pemeriksaan balas kepada saksi plaintiff yang kedua. Tadi Tuan ada menyatakan yang USI Package akan membuat pemeriksaan kualiti sebelum ianya diserahkan kepada pelanggan, betul? Betul.
Jadi setuju dengan saya kalau pihak USI Package hanya membuat pemeriksaan semata-mata tanpa membuat ujian kualiti ke atas plastik roti tersebut sebelum ianya diserahkan pada pelanggan. Tak setuju. Boleh saya tahu kenapa tuan tidak setuju? Pihak USI Package telah membuat pemeriksaan kualiti sebelum ianya diserahkan kepada pelanggan. Boleh tuan terangkan macam mana prosedur pemeriksaan kualiti plastik roti dijalankan? Saya tak pasti sebab pegawai yang ditugaskan ialah Puan Wan Tusuk. Boleh saya tahu siapa Puan Wan Tusuk? Beliau merupakan pegawai kawalan kualiti barang. Tadi tuan ada menyatakan pihak Everly Fresh arahkan tuan untuk membuat pemeriksaan ke atas barang pada hari penghantaran, betul? Betul. Jadi bolehkah tuan terangkan prosedur pemeriksaan sewaktu plastik roti tersebut dihantar? Saya akan cek plastik roti tersebut dari segi kuantiti dan kualiti. Jadi setuju dengan saya kalau tuan tidak menjalankan pemeriksaan pada setiap plastik roti yang dihantar kerana kuantitinya yang banyak. Tak pasti. Itu saja soalan dari pihak defendant yang Arif. Jadi dengan izin pihak mahkamah, izinkan saya untuk membuat pemeriksaan semula kepada saksi plaintiff yang kedua. Okey, Tuan, sebentar tadi Tuan ada nyatakan Tuan tidak pasti tentang adakah Tuan menjalankan pemeriksaan pada setiap plastik roti yang dihantar kerana kuantiti yang banyak. Jadi boleh Tuan jelaskan? Disebabkan kuantiti pesanan yang banyak, ada beberapa pegawai yang turut bersama melakukan pemeriksaan, bukan saya seorang. Jadi semasa cek plastik roti tersebut dari segi kuantiti dan kualiti di kilang Everly Fresh, apakah yang dimaksudkan dari segi kuantiti dan kualiti? Sila jelaskan, Cik. Dari segi kuantiti, kami memastikan kuantiti pesanan adalah mencukupi mengikut nota pesanan. Kualiti pula contohnya keadaan keseluruhan material beg plastik yang tidak koyak. Pemeriksaan visual ke atas packaging beg plastik tersebut dan memastikan kejelasan dan kebolehbacaan sebarang maklumat bercetak pada bumper bungkusan, juga memastikan ketiadaan kekotoran atau perubahan atau lunturan. Jadi tadi Tuan juga setuju ketika pihak Everly Fresh arahkan Tuan untuk membuat pemeriksaan ke atas barang pada hari penghantaran. Sila jelaskan mengapa Encik berkata sedemikian. Sebelum berlaku proses pemindahan barang pesanan ke gudang Everly Fresh, kami akan menandatangani borang akuan yang menyatakan segala pemeriksaan telah dilakukan oleh pihak kami sebelum ianya boleh diserahkan kepada pihak Everly Fresh. Jadi soalan terakhir, Puan Wan Tusuk yang melakukan pemeriksaan kualiti barangan, apakah dimaksudkan itu? Sila jelaskan. Selaku pegawai kawalan kualiti barangan, Puan Wan Tusuk antara orang yang terakhir yang boleh mengesahkan segalanya. Itu sahaja daripada pemeriksaan semula pada saksi plaintiff yang kedua. Jadi dengan izin mahkamah untuk meminta saksi plaintiff yang kedua untuk keluar daripada kandang saksi. Dengan izin mahkamah, saya akan mulakan pemeriksaan utama bagi saksi ketiga plaintiff. Bahawasanya saya Wan Tusuk BT 123, nombor kad penalan 830809055075, bersumpah untuk bercakap yang benar dan tiada yang tidak benar kecuali yang benar-benar belaka. Okey, Puan Wan Tusuk, Puan apa khabar? Sihat. Boleh Puan nyatakan nama sekali lagi dan tempat tinggal Puan? Nama saya ialah Wan Tusuk BT 123 dan saya tinggal di nombor 132 Jalan Jati 1/3 Taman Desa Jati 71800 nilai Negeri Sembilan. Okey, boleh Puan nyatakan umur Puan? Saya tahun ni saya dah umur 40 tahun. Okey. Di syarikat USI Package, adakah benar yang Puan dituduh sebagai pegawai kawalan kualiti barangan di bahagian perkiranan berurusan ini? Ya, betul. Sudah berapa lama Puan berkhidmat sebagai pegawai kawalan barangan? Saya sudah bekerja sebagai pegawai kawalan kualiti barangan di syarikat USI Package selama 8 tahun. Okey. Kebiasaannya apakah tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Puan sebagai pegawai kawalan kualiti barangan di syarikat USI Package? Saya dipertanggungjawabkan untuk selalu melakukan quality check terhadap plastik roti yang telah disiap dikilangkan. Okey. Apakah kebiasaan yang dilakukan oleh Puan apabila mendapat maklum balas daripada pelanggan berkenaan plastik roti yang dikilangkan? Jika ada maklum balas yang berbentuk positif, kami akan terima dengan hati terbuka. Tapi kalau ada maklum balas berbentuk negatif, kami akan menambah baik produk kami lah. Okey. Apakah yang dilakukan oleh pihak Puan jika terdapat sebarang aduan mengenai kualiti produk yang telah diserahkan kepada pelanggan? Sekiranya tiba sebarang aduan berkenaan kualiti produk, pihak kami ada menyediakan after sale service
di mana kami akan melakukan pemeriksaan kualiti sekali lagi atas permintaan pelanggan tersebut. Okey, boleh saya tahu apakah yang dilakukan oleh Puan terhadap plastik roti yang telah dikeluarkan berdasarkan nota pesanan selepas menerima aduan daripada pihak Everly Fresh? Saya akan lakukan quality check terhadap plastik roti yang telah dikeluarkan berdasarkan nota pesanan S13833 sebaik saja terima aduan daripada pihak Everly Fresh. Jadi boleh saya tahu bagaimanakah quality check yang Puan lakukan terhadap plastik roti tersebut? Pemeriksaan kualiti yang saya akan lakukan bagi pemeriksaan plastik roti dipanggil sebagai dine test, production test dan oven test. Okey, dan apakah hasil pemeriksaan tersebut? Berdasarkan pemeriksaan sebelum dan selepas terima aduan tersebut, saya mendapati bahawa tiada kecacatan pada plastik roti yang dikilangkan dan ianya sesuai untuk diperdagangkan. Okey, boleh saya nak minta Puan pastikan adakah ini laporan keputusan ujian plastik roti tersebut? Ya. Bagaimana Puan boleh pastikan? Dalam laporannya ada tantangan dan saya juga yang selalu melakukan laporan. Jadi saya tahu memang saya buat. Okey, baiklah. Dengan ini saya mohon mahkamah untuk menandakan keputusan ujian daripada pihak plaintiff sebagai Exhibit P3. Okey. Tiada lagi soalan daripada pemeriksaan utama. Baiklah, Tuan Hakim, izinkan saya untuk memulakan sesi soal balas terhadap saksi ketiga plaintiff. Baiklah Puan, Puan adalah pihak yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan quality check terhadap plastik roti yang dikeluarkan oleh pihak plaintiff, betul? Adakah terdapat apa prosedur berkenaan quality check ini? Ya, ada. Boleh saya tahu apa je prosedur? Setelah kami terima aduan daripada pelanggan, kami akan lakukan pemeriksaan kualiti yang saya sebutkan tadi iaitu dine test, production test dan oven test. Kami pun ada menjalankan accelerated product life degradation test. Dengan izin mahkamah, saya ingin merujuk kembali kepada kenyataan Puan ketika pemeriksaan utama. Bukan tadi Puan kata ada 3 test saja ke? Mana datangnya accelerated product life degradation test? Maaf, saya silap. Oven test juga kita panggil sebagai accelerated product life degradation test. Boleh saya tahu berapa lama pemeriksaan itu selalu dijalankan? Sebabkan ada banyak ujian yang perlu dilakukan, pemeriksaan tersebut boleh diambil sekitar 2 hingga 3 minggu. Kalau ikutkan nama yang lain bagi oven test tadi, adakah test itu untuk tunjukkan sama ada terdapat kelunturan cat pada beg plastik yang Puan buat test tu? Ya, test itu untuk bertujuan untuk tengok sama ada cat pada beg plastik roti tersebut luntur atau tak. Boleh Puan beritahu apa je hasil keputusan test tu? Pada mulanya tiada kelunturan cat, tapi selepas kita tengok 5 hari pemeriksaan, cat mula luntur. Jadi setuju dengan saya kalau saya kata hasil keputusan sebenar bagi oven test tersebut adalah ada luntur cat pada beg plastik roti itu? Tidak setuju kerana kelunturan cat hanya berlaku selepas 5 hari pemeriksaan. Jadi tetaplah hasilnya luntur kan? Tidak. Tapi bukan ke 5 hari selepas ujian itu dijalankan terdapat cat luntur pada beg plastik roti yang Puan periksa itu? Ya, betul. Boleh saya tahu anggaran untuk setiap pemeriksaan 3 ujian yang Puan lakukan tu? Anggaran untuk stat test boleh mengambil masa dari 6 ke 6 hari bergantung kepada kuantiti plastik roti yang digunakan untuk pemeriksaan. Nampaknya bagi saya ada untuk kegagalan di macam perempuan. Sekiranya 5 hari selepas ujian tersebut yang mana anggaran setiap ujian dilakukan sekitar 6 hingga 7 hari, maka hasil keputusan sebenar adalah ada di cat luntur. Adakah Puan sebenarnya berbohong kepada mahkamah? Tidak. Tadi Puan ada sebut tentang kuantiti plastik roti yang digunakan untuk pemeriksaan itu. Ya, betul. Berapakah kuantiti plastik roti yang Puan gunakan ketika membuat pemeriksaan terhadap plastik roti itu selepas mendapat aduan daripada pihak defendant? Lebih kurang 7,200 plastik roti. Kenapa ya Puan hanya melakukan pemeriksaan terhadap 7,200 plastik roti sahaja? Kerana pemeriksaan plastik roti tersebut boleh mengambil masa yang agak lama, maka untuk kurangkan waktu tu kami buat keputusan untuk hanya periksa kuantiti 7,200 plastik je. Boleh saya tahu ada kemungkinan ke kalau yang baki selain 7,200 plastik roti yang Puan lakukan test tu, ada tak yang sama hasilnya berdasarkan tes-tes yang Puan buat? Saya tidak pasti sebab saya hanya melakukan terhadap 7,200 plastik saja. Jadi setuju dengan saya yang Puan sebenarnya tidak melakukan pemeriksaan terhadap semua baki plastik roti setelah mendapat aduan dari pihak defendant. Seperti yang saya kata tadi, saya hanya melakukan terhadap 7,200 plastik roti saja.
Jadi Puan juga setuju dengan saya kalau yang keputusan di pihak plastik roti itu boleh jadi berbeza dengan 7,200 roti yang Puan buat test tu. Saya tidak pasti. Okey, pihak mahkamah itu sahaja daripada pihak pembelaan. Dengan izin mahkamah, saya akan meneruskan dengan soal semula saksi pilihan ketiga. Okey, Puan, boleh saya teruskan? Boleh. Suatu soal balas tadi, Puan ada nyatakan yang Puan menjalankan pemeriksaan kualiti yang dinamakan Accelerated Product Line Gradation Test. So, boleh Puan terangkan berkenaan dengan proses tersebut? Oh, berkenaan pemeriksaan kualiti yang dinamakan Accelerated Product Line Degradation Test tu, ianya adalah proses yang sama saja dengan oven test dan cuma nama saja yang kita gunakan berbeza. Jadi, boleh saya tahu apakah keputusan yang Puan dapat hasil daripada pemeriksaan yang Puan jalankan terhadap plastik roti tersebut selepas mendapat aduan daripada pihak defendant? Saya dapati bahawa tiada kecacatan pada plastik roti yang dikelangkan dan ianya sesuai untuk diperdagangkan. Tapi sewaktu soal balas, Puan ada katakan yang bahawa cat luntur pada plastik roti pada hari kelima. Mengapa ya? Pada awal pemeriksaan kualiti, cat pada plastik tu masih lagi tidak luntur. Tapi pada hari kelima, ianya mula luntur sebab saya bagi suhu yang amat kuat waktu pemeriksaan. Jadi saya mengaku ia adalah kecuaian dari pihak saya sendiri. Puan ada nyatakan yang Puan hanya melakukan pemeriksaan kualiti terhadap 7,200 plastik roti sahaja. Boleh saya tahu mengapa Puan melakukan perkara sedemikian? Pemeriksaan kualiti plastik roti tersebut boleh mengambil masa yang agak lama. Jadi untuk kurangkan masa tu, saya buat keputusan untuk periksa 7,200 plastik saja dan pemeriksaan sebanyak 7,200 plastik roti sebenarnya sudah memadai kerana penghilangan plastik roti dilakukan secara mass production. Jadi hasil keputusan pemeriksaan semestinya akan menghasilkan keputusan yang sama. Okey, Yang Arif, ada lagi soalan untuk pemeriksaan semula saksi plaintiff ketiga? Mohon saksi untuk dilepaskan dan dibebaskan. Jadi dengan izin mahkamah, izinkan saya untuk membuat pemeriksaan utama kepada saksi plaintiff yang keempat. Bahawasanya saya, Alisa Kirana binti Zamanuddin, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar belaka. Okey, baik Puan. Sila nyatakan nama dan alamat tempat tinggal Puan. Nama saya ialah Alisa Kirana binti Zamanuddin dan saya tinggal di nombor 8 Jalan Pelangi, Taman Sentosa, 40100 Shah Alam, Selangor. Sila nyatakan umur Puan. Saya berumur 30 tahun. Adakah Puan tahu tujuan Puan hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya tahu untuk memberi serba sedikit keterangan berkenaan keadaan plastik roti yang telah saya beli. Okey. Jadi boleh saya tahu seberapa kerap sebenarnya Puan membeli roti Every Fresh ni? Sebenarnya ini adalah kali pertama saya cuba untuk membeli roti Every Fresh. Jadi bagaimana keadaan roti Every Fresh yang Puan beli? Sejujurnya saya tak berapa pasti keadaan roti tersebut kerana anak saya hanya perasan plastik tu melekit sewaktu dia keluarkan roti tu dari kereta setibanya kami di rumah. Boleh saya tahu di manakah tempat Puan meletakkan roti yang Puan beli dalam kereta Puan? Saya meletakkannya di atas dashboard kereta. Dan boleh saya tahu juga agaknya dalam pukul berapa Puan beli roti tersebut? Seingat saya dalam pukul 12.30 hari. Jadi berapa jam yang Puan ambil untuk sampai ke rumah? Pada kebiasaannya hanya sejam, tapi disebabkan anak saya mahu singgah ke merata-rata tempat, ianya mengambil masa selama 2.5 jam untuk saya sampai ke rumah pada hari tersebut. Baiklah, Tuan Hakim, sekali saja itu pemeriksaan utama pada saksi keempat nanti. Baiklah Tuan Hakim, izinkan saya untuk meneruskan dengan sesi pemeriksaan balas kepada saksi plaintiff yang keempat. Baiklah Puan, tadi Puan kata Puan first time beli roti Every Fresh, betul? Ya betul. Boleh saya tahu kenapa Puan tiba-tiba berminat nak beli roti Every Fresh ni? Saya memang teringin nak beli lepas kawan saya recommend roti Every Fresh ni. Boleh saya tahu bila tarikh Puan beli roti tersebut? Saya beli roti tu pada 10 Mac 2023. Apa reaksi Puan bila Puan perasan roti Every Fresh tu cair dan melekit? Waktu saya beli tu saya tak perasan.
Tapi anak saya tegur bila dia keluarkan plastik roti tu daripada kedai kita. Jadi sebelum masuk rumah lagi ke puan perasan roti tu dah melekit plastik? Itu saya tak pasti. Okey, tapi puan kata tadi yang anak puan yang perasan keadaan plastik sewaktu dia keluarkan daripada kedai betul? Ya betul. Tapi sejak bila plastik tu betul-betul dah melekit, saya tak pasti. Okey, baiklah. Jadi puan setuju dengan saya yang sekurang-kurangnya plastik tersebut tidak melekit dalam rumah puan, betul? Ya, saya setuju. Plastik tu memang anak saya perasan sebelum masuk rumah saya lagi. Jadi lepas tu apa yang puan buat? Saya pun apa lagi, saya call lah kedai yang saya beli tu, kedai serba-serbi. Apa yang puan cakap waktu call kedai tu? Saya mengadu lah yang plastik roti saya beli tu melekit. Boleh saya tahu siapa je yang jawab call puan pada hari tu? Tuan kedai serba-serbi tu. Biasa customer kat situ panggil dia Uncle Ryan. Apa yang Uncle Ryan tu bagi tahu puan yang puan mengadu pada dia? Dia cakap yang dia pun baru perasan yang ada melekit kat plastik roti tu waktu dia buat kiraan balik petang tu. Tapi dia ada bagi tahu saya yang dia ada buat komplain kat Everly Fresh. Jadi apa reaksi puan lepas Uncle Ryan tu cakap macam tu? Saya rasa dia telah sikit tapi saya masih dah tak puas hati. Maklum lah first time beli tapi dia jadi macam ni. Baiklah, Tuan Hakim, itu sahaja daripada pihak pembelaan. Dengan izinnya Arif, saya akan mulakan sesi soal balas kepada saksi plaintiff keempat. Okey, baik puan masih okey? Okey. Soalan pertama saya, suatu sesi soal balas pun ada mengatakan yang plastik roti mencair dan melekit. Jadi boleh saya tahu waktu bila puan perasan roti tersebut mencair? Saya rasa saya perasan sebelum saya masuk rumah saya. Plastik roti tersebut melekit. Jadi boleh saya tahu pukul berapa puan beli roti tersebut pada hari itu dan berapa lama puan berada di luar sebelum puan sampai ke rumah? Seingat saya beli roti tu waktu tengah hari dalam pukul 12 tengah hari macam tu. Dan saya dekat luar dalam masa 2 jam setengah juga. Rasanya kat mana puan letak roti tu dalam kereta puan lepas beli? Saya letak atas dashboard kereta saya je lepas beli tu. Seperti tadi puan ada cakap yang suatu sesi soal balas puan ada buat panggilan kepada tuan kedai serba-serbi iaitu Encik Ryan. Selepas puan perasan plastik roti itu melekit, jadi boleh tahu apa respon Encik Ryan tentang perkara ini? Encik Ryan tu dia cakap dia pun baru perasan yang plastik roti tu melekit waktu dia buat kiraan stok pada petang tu. Baiklah yang Arif, tiada lagi soalan untuk soal semula saksi plaintiff keempat. Mohon saksi dilepaskan dan dibebaskan. Dengan izin mahkamah, izinkan saya untuk memulakan pemeriksaan utama kepada saksi defendant yang pertama. Bahawasanya saya Haikal bin Arif, nombor kad pengenalan 680211037535, bersumpah bahawa akan berkata-kata benar, tidak ada yang benar melainkan yang benar-benar berlaku. Okey, Tuan sila nyatakan nama dan alamat tempat tinggal Tuan. Nama saya ialah Haikal bin Arif dan alamat tinggal saya adalah B12-10 Mesahil, Jalan Persiaran 71800 Bandar Baru Nilai. Berapakah umur Tuan? Umur saya 55 tahun. Tuan bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai pegawai eksekutif di syarikat Everly Fresh Sedia Berhad. Sudah berapa lama Tuan bekerja sebagai pengarah eksekutif di situ? Lebih kurang dalam 6 tahun jugalah. Adakah Tuan tahu tujuan Tuan hadir ke mahkamah pada hari ini? Saya hadir untuk beri keterangan tentang terdapat kecacatan pada beg plastik roti yang syarikat saya beli, iaitu USI Package Malaysia Sedia Berhad. Apakah skop kerja Tuan sebagai pengarah eksekutif di Everly Fresh Sedia Berhad? Saya bertanggungjawab untuk mengawasi dan memastikan pengeluaran produk-produk dari syarikat saya berkualiti dan sesuai dengan dijual. Bagaimana Tuan dapat info tentang ada kecacatan pada beg plastik roti yang dihantar oleh UC Package Sedia Berhad? Saya mendapat laporan daripada pekerja saya bahawa beg plastik roti yang dihantar oleh plaintiff dari jumlah baki pesanan pertama dan sebahagian daripada jumlah pesanan kedua dakwatnya telah cair dan melekit. Oleh itu, ia tidak berkualiti dan kami tidak boleh gunakan untuk membungkus roti bagi tujuan penjualan. Apakah bukti yang menunjukkan beg plastik roti tersebut betul-betul cacat seperti yang Tuan katakan? Syarikat saya ada menghantar beg plastik tersebut kepada DISU, iaitu DISU Malaysia Sedia Berhad untuk membuat ujian dan keputusan laporan daripada menunjukkan
dakwat pada beg plastik itu mula cair pada hari ke-5 ujian dijalankan. Apakah kualiti plastik roti yang sepatutnya pihak plaintiff jual pada syarikat tuan? Plastik roti yang sepatutnya kami terima mestilah boleh digunakan untuk tujuan membungkus roti dan roti yang dibungkus dapat dijual pada orang ramai. Adakah plaintiff tahu tentang ciri-ciri plastik roti yang tuan katakan tadi? Ya, plaintiff tahu ciri-ciri tersebut ada dalam kontrak jual beli kami. Lagipun, plaintiff sendiri tahu tujuan kami membeli plastik roti tersebut dari mereka memandangkan syarikat kami ini mengilang dan menjual roti. Mestilah kami nak plastik yang boleh digunakan untuk jual roti tersebut. Ada apa-apa yang tuan ingin katakan kepada mahkamah? Ada. Syarikat kami juga menerima laporan daripada pelanggan kami yang mengadu tentang kualiti beg plastik roti tersebut. Ada apa-apa lagi yang tuan ingin katakan kepada mahkamah? Tiada. Itu sahaja untuk pemeriksaan pertama. Meminta izin pihak mahkamah untuk meneruskan dengan sesi soal balas saksi defendant pertama. Okey, dari Encik, setuju atau tidak jika saya katakan posisi Encik sebagai pengarah eksekutif syarikat adalah untuk melaksanakan operasi perniagaan harian? Setuju. Setuju atau tidak jika saya katakan pihak Everly Fresh ada mendakwa pihak USI Package membuat beg plastik roti secara bukan tanpa mendapat persetujuan atau kebenaran defendant? Ya, setuju. Seterusnya, setuju atau tidak jika saya katakan selepas USI Package menilang beg plastik tersebut, mereka tidak akan terus menghantar ke gudang Everly Fresh tetapi hanya menyimpan terlebih dahulu di gudang mereka? Ya, benar. Sepanjang tempoh jual beli, begitulah kebiasaannya. Okey, seterusnya, setuju atau tidak jika saya katakan pihak Everly Fresh hanya akan menyimpan beg plastik selepas ianya dihantar oleh USI Package? Ya, benar. Okey, setuju atau tidak jika saya katakan bahawa fakta bahawa USI Package menilang beg plastik secara bukan langsung tidak menjejaskan pihak defendant kerana beg plastik tersebut akan disimpan dalam gudang USI Package dan bukan di gudang Everly Fresh? Saya tidak pasti. Setuju atau tidak, pihak Everly Fresh bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada USI Package untuk mengilang beg plastik mengikut spesifikasi tertentu? Ya, benar. Okey, seterusnya, setuju atau tidak jika saya katakan pihak Everly Fresh sudah pun memaklumkan kepada Everly Fresh salah soalan. Setuju atau tidak, pihak Everly Fresh sudah pun memaklumkan kepada USI Package akan jenis roti yang mahu dikeluarkan oleh pihak tuan? Ya, benar. Okey, setuju atau tidak, USI Package sudah pun menilang beg plastik mengikut spesifikasi yang telah pihak tuan tetapkan? Saya tidak pasti. Setuju atau tidak jika saya katakan sepanjang penghantaran daripada USI Package ke Everly Fresh, tiada isu yang telah diutarakan oleh Everly Fresh tentang hak mereka untuk memeriksa barang hantaran tersebut? Setuju. Okey. Setuju atau tidak, USI Package tidak pernah menafikan hak Everly Fresh untuk memeriksa barang tersebut pada hari penghantaran? Saya tidak pasti. Okey, setuju atau tidak, sebenarnya pihak Everly Fresh tidak meminta pun kepada USI Package untuk memeriksa barang hantaran pada hari penghantaran iaitu pada 5 Mac 2023? Tidak pasti. Setuju atau tidak, sebenarnya USI Package sudah tentu akan membenarkan pihak Everly Fresh untuk memeriksa barang pada hari penghantaran sekiranya Everly Fresh meminta kepada USI Package? Mungkin. Okey, soalan terakhir untuk Encik, setuju atau tidak sesungguhnya Everly Fresh mendapat peluang untuk untuk membuat pemeriksaan terhadap keadaan baki pesanan kedua pada 5 Mac 2023? Tidak pasti. Okay, itu sahaja soalan dari saya. Terima kasih. Dengan izin mahkamah, izinkan saya untuk memulakan sesi pemeriksaan semula. Tuan, tadi semasa pemeriksaan pertama, Tuan ada menyebutkan tentang skop pekerjaan Tuan iaitu Tuan mengawasi kualiti produk. Boleh Tuan terangkan secara detail apa yang Tuan maksudkan dengan peranan tersebut? Apa sebenarnya yang Tuan biasanya lakukan untuk mengawasi kualiti produk? Saya sebagai pengarah eksekutif, saya akan menerima laporan daripada staf-staf saya dari semasa ke semasa tentang produk-produk yang syarikat kami hasilkan. Boleh Tuan terangkan lebih lanjut tentang laporan tersebut?
Setiap transaksi syarikat memang akan direkod dan akan disemak oleh saya. Contohnya laporan tentang pembelian bahan mentah, kuantiti produk-produk yang elok dan juga produk yang ditolak, dan juga laporan jualan. Sejauh mana penglibatan Tuan dalam menyemak dan mengawasi aktiviti dan transaksi syarikat yang dilaporkan kepada Tuan? Saya tidaklah terlibat secara langsung sebab tugas saya tidak memerlukan saya untuk turun ke padang dan menengok secara dekat-dekat penghasilan dan penjualan produk-produk kami. Jadi siapa yang terlibat secara dekat atau secara langsung dengan penghasilan dan penjualan produk syarikat Tuan? Pekerja-pekerja kilang syarikat Everly Fresh, mereka yang terlibat secara langsung terhadap pembuatan roti. Berapa kerap Tuan melawat kilang pembuatan roti syarikat Tuan? Adalah dalam sekali-sekala. Tadi ketika soal balas pemeriksaan, pihak plaintiff ada bertanya tentang penyimpanan plastik di gudang. Soalan saya, siapakah pekerja syarikat Tuan yang bertanggungjawab untuk memastikan penyimpanan plastik roti dari USI Package disimpan dengan baik? Semestinya operator pengeluaran. Pihak plaintiff juga tadi ada bertanya tentang spesifikasi produk. Soalan saya, siapakah pekerja di syarikat Tuan yang handle kontrak pembelian dengan USI Package? Administrator kilang, tapi saya yang akan sahkan UPM itu sendiri. Siapakah pekerja di syarikat Tuan yang handle penerimaan penghantaran beg plastik roti dari USI Package dan yang sepatutnya memeriksa barang yang diterima? Selalunya operator pengeluaran. Jadi boleh Tuan bagi tahu kepada mahkamah sejauh mana penglibatan Tuan sebagai pengarah eksekutif di dalam aktiviti-aktiviti dan transaksi-transaksi yang ditanya oleh pihak plaintiff sebentar tadi? Maaf, saya tidak terlibat secara langsung. Itu sahaja soalan dari pihak defendant yang Arif. Mohon mahkamah, mohon saksi dilepaskan dan dibebaskan dari kandang saksi. Saya izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk memulakan pemeriksaan utama kepada saksi defendant yang kedua. Baiklah Encik, boleh saya tahu apa nama, nombor kad pengenalan dan alamat negara Encik? Nama saya ialah Malik Nasir bin Baharun. Saya berumur 35 tahun. Nombor kad pengenalan saya 880204101011. Dan saya sekarang tinggal di nombor 27 Jalan Kemboja, Seksyen 12, 44000 Shah Alam, Selangor. Baiklah, Encik Malik ni kerja sebagai apa ya? Saya sekarang bekerja sebagai pegawai pemasaran di Cliff Packaging Company. Namun saya pernah bekerja sebagai jawatan yang sama di USI Package Senar Bahari. Boleh Encik beritahu kami, Encik tamatkan perkhidmatan di USI Package? Saya berhenti kerja dari USI Package pada bulan Mac yang lalu. Sebelum Encik berhenti kerja di USI Package, apa yang urusan terakhir yang Encik ada terlibat sebagai pengawal pemasaran di sana? Urusan terakhir saya di USI Package adalah saya diarahkan untuk menjadi pegawai pemasaran dalam menyediakan dan membekalkan beg plastik roti kepada Everly Fresh. Boleh Encik Malik ceritakan kepada kami bagaimana urusan antara USI Package dan Everly Fresh itu berlaku? Pihak Everly Fresh pada mulanya membuat pesanan pertama dahulu dan kemudiannya membuat pesanan yang kedua. Sewaktu pihak Everly Fresh membuat pesanan kepada USI Package, melalui dua pesanan ini, Everly Fresh ada memaklumkan kepada USI Package berkenaan keperluan USI Package untuk menghilangkan dan membekalkan beg plastik roti mengikut rekaan dan bentuk yang dikehendaki oleh pihak Everly Fresh. Untuk Everly Fresh jual kerana beg plastik yang diarahkan untuk USI Package jual adalah untuk tea sourdough bread seberat 555 gram. Baiklah, saya tengok adakah ini nota pesanan ni? Ya betul, ini nota pesanan. Jadi tadi apa lagi yang saya ingin tambah? Okay. Itu sahaja daripada pihak defendant. Macam cross ni. Dengan izin mahkamah, mohon untuk teruskan dengan soal balas saksi kedua defendant. Encik boleh teruskan lagi? Boleh. Encik tahu berkenaan dengan bekalan plastik roti yang dibekalkan oleh pihak USI Package di bawah nota pesanan pertama dan juga nota pesanan kedua? Ya, saya tahu. Kedua-dua pesanan itu adalah urusan terakhir saya sebagai pegawai pemasaran di USI Package. Okey, sebentar tadi Encik nyatakan bahawa pihak Everly Fresh telah membuat pesanan untuk dibekalkan dengan plastik roti tea sourdough bread berseberat 555 gram oleh pihak USI Package.
Setuju atau tidak jika saya katakan pihak USI Package telah menghilangkan rekaan dan bentuk plastik roti seperti mana yang dikehendaki oleh pihak Everly Fresh? Saya tak pasti. Apa yang saya tahu ketika itu adalah pihak Everly Fresh ada bagi tahu kepada pihak plaintiff untuk ikut reka bentuk yang diinginkan oleh pihak Everly Fresh kepada USI Package. Encik tahu apa rekaan bentuk yang diingini oleh Everly Fresh? Ya tak. Apa ya Encik? Disebabkan ini bukan kali pertama Everly Fresh dan USI Package berurusan, maka USI Package sedia maklum yang jenis plastik yang Everly Fresh inginkan adalah untuk pisau dough bread seberat 555 gram. Okay, setuju atau tidak jika saya katakan pesanan pertama pada 22 Jun 2022 yang telah dihantar oleh USI Package kepada pihak Everly Fresh tidak mengalami sebarang masalah atau sebarang aduan? Tidak pasti, saya hanya merupakan pegawai pemasaran sahaja. Setuju dengan saya jika saya katakan pesanan kedua yang tidak mengalami sebarang masalah kerana pihak USI Package telah mengikut spesifikasi yang diingini oleh pihak Everly Fresh? Saya tidak pasti. Kalau Encik tidak pasti, boleh saya katakan yang Encik tak tahu secara langsung berkenaan dengan jenis plastik roti tersebut? Saya tak pasti. Jadi setuju dengan saya yang kenyataan Encik tentang Everly Fresh ada beritahu USI Package tentang jenis plastik roti yang diingini bukanlah Encik dengar secara langsung ketika transaksi tersebut berlaku? Saya tak pasti. Saya pun dengar daripada pengarah ketika transaksi itu berlaku. Jadi setuju dengan saya seperti yang Encik katakan tadi berkenaan dengan pihak Everly Fresh ada memberitahu USI Package tentang jenis plastik roti yang diingini adalah tidak betul dan Encik tidak berada di situasi tersebut? Saya tak pasti. Okey, tiada lagi soalan. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk memulakan sesi pemeriksaan semula kepada saksi kedua defendant. Baiklah, Encik Mari, tadi Encik ada cakap pihak USI Package sudah sedia maklum tentang jenis plastik yang Everly Fresh encounter. Betul. Boleh Encik jelaskan kenapa? Sebelum ini, pihak USI Package dah banyak kali berurusan dengan pihak Everly Fresh untuk membekalkan plastik roti yang diingini. Jadi, plastik roti yang dibekalkan plaintiff adalah berdasarkan kepada jenis roti yang akan dihilangkan defendant dan memastikan beg plastik itu bersesuaian dengan jenis roti defendant. Tadi Encik juga ada cakap yang pengarah iaitu defendant dan juga selaku pembeli dalam transaksi antara defendant dan plaintiff dalam kes ini ada memaklumkan kepada plaintiff tentang jenis plastik roti yang diingini, betul? Betul, defendant ada memaklumkan tentang jenis plastik yang diingini sebelum menghantar nota pesanan lagi kerana ini bukan kali pertama transaksi antara mereka pernah berlaku. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya mohon saksi kedua defendant dilepaskan. Terima kasih. Dengan izin mahkamah, izinkan saya untuk memulakan sesi pemeriksaan pertama bagi saksi defendant yang ketiga. Bahawasanya saya, Roslan bin Taib, nombor kad pengenalan 730116147702, bersumpah bahawa akan berkata-kata benar, tiada yang benar melainkan yang benar-benar berlaku. Sila nyatakan nama, nombor kad pengenalan dan alamat tempat tinggal tuan. Nama saya ialah Roslan bin Taib. Nombor kad pengenalan saya ialah 730116147702 dan saya tinggal di alamat Lot 23 Jalan Kencana 51400 Kuala Lumpur. Berapakah umur tuan? Saya berumur 50 tahun. Apakah pekerjaan tuan sekarang ini? Saya seorang pegawai pejabat di syarikat Disu Malaysia Sedia Berhad. Tuan sudah berapa lama berkhidmat di syarikat tersebut? Saya sudah berkhidmat di syarikat tersebut lebih kurang 20 tahun. Apakah tujuan tuan hadir ke mahkamah pada hari ini? Tujuan saya hadir ke mahkamah hari ini adalah untuk memberi keterangan terhadap keputusan ujian dine test dan oven test yang telah dijalankan di syarikat kami. Bilakah ujian tersebut dijalankan? Ujian tersebut dijalankan pada tarikh 23 Mei 2023. Mohon mahkamah untuk merujuk kepada laporan ujian dine test dan juga oven test yang telah dikeluarkan oleh syarikat DICU Malaysia. Boleh tuan sahkan adakah laporan? Boleh tuan sahkan ini adalah laporan tersebut? Oh ya, benar. Ini laporan yang saya buat. Macam mana tuan boleh sahkan? Saya boleh sahkan sebab saya sendiri yang buat dan syarikat yang sahkan. Mohon mahkamah untuk menandakan laporan dine test dan oven test sebagai ekshibit D2. Boleh tuan nyatakan tujuan
ujian tersebut dijalankan? Ujian tersebut dijalankan bertujuan untuk membuktikan bahawa beg plastik roti tersebut boleh diperdagangkan dan sesuai untuk digunakan. Boleh Tuan terangkan apakah kandungan laporan ini? Laporan ini menyatakan bahawa berdasarkan keputusan ujian Dine Test dan Oven Test, syarikat kami mendapati bahawa terdapat kecacatan perbuatan pada cat beg plastik roti tersebut bermula pada hari kelima ujian tersebut dijalankan. Ada apa-apa yang Tuan ingin katakan kepada mahkamah? Tiada. Itu sahaja soalan dari pihak defendant Arif. Okey, jadi mohon kepada pihak mahkamah untuk izinkan saya melakukan pemeriksaan balas kepada saksi defendant yang ketiga. Okey, jadi Encik Roslan, tadi Encik Roslan ada menyatakan bahawa Encik adalah seorang pegawai pejabat di syarikat Encik. Jadi dalam skop kerja Encik Roslan, adakah Encik secara langsung terlibat dengan kedua-dua ujian dilakukan ke atas beg plastik keluaran platinum? Tidak. Saya tidak terlibat secara langsung dalam proses ujian beg plastik keluaran USI Package Malaysia Sejahtera. Ya, mengapa tidak? Boleh nyatakan kepada mahkamah? Tugas saya sebagai pegawai pejabat antaranya adalah memastikan operasi harian syarikat berjalan dengan lancar. Jadi maka tujuan Encik Roslan hadir ke mahkamah hari ini adalah sebenarnya untuk apa? Saya dipertanggungjawabkan oleh syarikat untuk mengesahkan laporan yang dikeluarkan oleh pihak syarikat kami. Jadi mohon mahkamah untuk merujuk kepada exhibit D2. Jadi boleh bacakan kepada saya nama pegawai yang menulis laporan keputusan ujian Dine Test dan Oven Test tersebut. Encik Muhammad Ziad bin Arif. Jadi setuju atau tidak, sebenarnya Encik Muhammad Ziad yang sebenarnya perlu hadir ke mahkamah bagi memberikan keterangan dan mengesahkan laporan tersebut. Tidak. Sila terangkan mengapa Encik Roslan berkata sedemikian di depan mahkamah. Saya sendiri juga layak untuk memberi keterangan kerana ianya berkaitan dengan urusan syarikat. Tapi sebentar tadi Encik Roslan kata Encik tidak terlibat secara langsung dengan proses ujian dilakukan oleh syarikat Encik. Setuju atau tidak, Encik sebenarnya tidak tahu pun akan proses sebenarnya yang dijalankan ke atas beg plastik pihak platinum. Tidak. Saya tahu sedikit sebab saya sendiri dah 20 tahun bekerja di syarikat ini. Saya juga seperti yang saya katakan tadi, saya yang memantau operasi harian syarikat ini. Ini termasuk hal-hal dan ujian yang dilakukan oleh syarikat kami. Jadi jika saya katakan bahawa Encik Roslan tidak boleh berikan konfirmasi bahawa tiada contamination berlaku semasa ujian tersebut dilakukan ke atas plastik roti pihak platinum, adakah Encik Roslan setuju? Memandangkan Encik Roslan tidak terlibat secara langsung dalam ujian tersebut. Tidak setuju. Boleh saya tahu mengapa Encik Roslan kata sedemikian? Pihak kami sentiasa memastikan bahawa ujian yang dilakukan adalah mengikut standard ataupun standard operation procedure yang telah ditetapkan. Okey. Jadi dalam laporan ada menyatakan kecacatan perbuatan pada beg plastik hanya muncul setelah hari kelima ujian tersebut dijalankan. Jadi adakah ini satu kebiasaan bahawa keputusan sesuatu ujian itu diperoleh pada hari kelima ujian tersebut? Ianya berbeza mengikut kualiti beg plastik tersebut. Jadi setuju atau tidak jika saya katakan bahawa semakin banyak hari ujian yang dilakukan ke atas sesuatu produk tersebut, semakin tinggi kualiti sesuatu produk tersebut? Ya, saya setuju. Jadi pihak mahkamah sekian itu sahaja pemeriksaan balas untuk saksi defendant yang ketiga. Dengan izin mahkamah, izinkan saya untuk memulakan sesi pemeriksaan semula terhadap saksi defendant yang ketiga. Tuan, sewaktu pemeriksaan balas, tadi Tuan ada menyatakan bahawa tugas Tuan sebagai pegawai pejabat untuk memastikan operasi harian syarikat berjalan dengan lancar, betul? Ya, betul. Boleh Tuan terangkan dengan lebih jelas tentang prosedur yang akan Tuan lakukan untuk memastikan operasi syarikat berjalan dengan lancar? Saya sendiri akan memastikan pegawai yang bertugas melaksanakan kerja-kerja mereka seperti ujian Dine Test dan juga Oven Test. Selepas itu, saya akan menerima laporan ujian tersebut daripada pegawai bertugas untuk saya laporkan dan serahkan kepada pelanggan sendiri. Tadi sewaktu pemeriksaan balas, Tuan ada menyatakan bahawa keputusan sesuatu ujian yang diperoleh ianya berbeza mengikut kualiti beg plastik tersebut, betul? Ya, betul. Boleh Tuan terangkan dengan lebih jelas? Kualiti beg plastik akan mempengaruhi keputusan ujian. Kalau beg plastik tersebut berkualiti, laporan ujian pasti menyatakan bahawa beg plastik tersebut tiada kecacatan dan boleh diperdagangkan.
Akan tetapi plastik roti yang dibekalkan oleh pihak USI Package Malaysia Sdn Bhd tidak sesuai untuk digunakan dan diperdagangkan sebab laporan jelas menyatakan bahawa adanya kecacatan selepas 5 hari ujian tersebut dijalankan. Yang Arif, itu sahaja soalan dari pihak defendant. Mohon saksi dilepaskan dan dibebaskan dari kandang saksi. Saya Izin Tuan Hakim, saya ingin memulakan sesi soal utama dengan saksi keempat defendant. Bahawasanya saya, Muhammad Rayyan bin Azmi, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar-benar belaka. Okey, baiklah Encik Ryan. Boleh Encik Ryan menyatakan nama, nombor kad pengenalan dan alamat tempat tinggal Encik Ryan? Nama saya ialah Muhammad Rayyan bin Azmi. Nombor kad pengenalan saya ialah 7811515151 dan alamat tempat tinggal saya adalah nombor 6 Jalan Sentosa, Taman Raja Wali 56000 Ceras, Kuala Lumpur. Boleh tahu berapa umur Encik Ryan? 45 tahun. Encik bekerja sebagai apa ni? Saya merupakan pemilik kedai runcit serba seni. Sudah berapa lama kedai runcit Encik itu beroperasi? Hampir 10 tahun. Adakah Encik tahu tujuan Encik datang kepada Mahkamah Kendari? Tujuan saya adalah untuk memberi keterangan tentang aduan kecacatan pada beg plastik roti yang dibekalkan oleh syarikat Everly Fresh Sdn Bhd. Bagaimanakah Encik boleh dapat info tentang ada kecacatan pada beg plastik roti yang dibekalkan oleh syarikat Everly Fresh Sdn Bhd? Saya mendapati bahawa terdapat kecacatan pada beg plastik roti semasa membuat pengiraan stok di stor simpanan kedai runcit saya. Roti tersebut tidak sesuai untuk diniagakan kerana dakwat pada plastik roti tersebut telah cair dan permukaan plastik roti melekit. Bilakah Encik memesan roti tersebut? Pada 1 Februari 2023. Adakah Encik ada membuat aduan kepada syarikat Everly Fresh Sdn Bhd selepas itu? Ya. Ada apa-apa? Boleh kalau saya tunjukkan surat aduan itu, Encik boleh recognize? Ya, betul. Adakah ini surat dia? Ya, betul. Okey. Adakah surat ini yang Encik buat? Ya, betul. Saya. Dengan izin Tuan Mahkamah, saya ingin tender surat aduan ini sebagai CP1. Itu sahaja daripada pihak defendant. Terima kasih. Dengan izin Tuan Mahkamah, akan saya teruskan dengan sesi soal balas defendant keempat. Bukan. Witness di mana keempat. Dengan izin Mahkamah yang mulia ini, akan saya teruskan sesi soal balas dengan saksi defendant keempat. Okey. Jadi Encik, adakah Encik yang membuat aduan berkenaan dakwat beg plastik roti yang cair itu? Ya, betul. Adakah Encik yakin bahawa plastik roti yang dibekalkan kepada Encik adalah dari pihak Everly Fresh? Ya, saya. Okey, lepas tu adakah Encik pelanggan setia produk Everly Fresh? Ya, sepanjang hampir 10 tahun saya menjalankan perniagaan kedai runcit ini, sememangnya saya jual roti yang saya pesan dari Everly Fresh. Okey, jadi sepanjang hampir 10 tahun menjalankan perniagaan kedai runcit, pernah atau tidak kejadian plastik melekit ini berlaku di kedai runcit Encik? Tidak pasti. Setuju atau tidak jika saya katakan kejadian plastik yang cair dan melekit ini adalah kejadian kali pertama yang pernah berlaku di kedai runcit Encik? Ya, mungkin. Yes, seterusnya berdasarkan kenyataan Encik sebelum ini, Encik ada mengatakan yang Encik menyimpan beg plastik roti tersebut dalam stor simpanan kedai runcit Encik. Jadi boleh saya tahu suhu atau keadaan stor tersebut? Saya tak pasti, tapi rasanya suhu bilik atau mungkin sedikit tinggi suhunya ketika cuaca panas. Okey, oleh itu setuju atau tidak jika saya katakan kemungkinan plastik roti tersebut mencair disebabkan suhu stor tersebut yang agak tinggi ketika cuaca panas? Saya tak pasti. Okey, sebentar tadi Encik juga ada kata yang Encik memesan stok roti tersebut pada Februari 2023. Jadi, bilakah stok tersebut sampai di kedai Encik? 25 Februari 2023. Okey, soalan terakhir. Setuju atau tidak untuk saya katakan tempoh yang diambil oleh pihak Everly Fresh untuk menghantar pesanan ke kedai Encik adalah lama? Ya, setuju. Okey, itu sahaja soalan saya. Okey, terima kasih. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk memulakan sesi soal semula kepada saksi defendant yang keempat.
Baiklah. Dengan izin Tuan Hakim, izinkan saya untuk memulakan sesi soal semula kepada saksi defendant yang keempat. Baiklah Encik Rahim, tadi Encik ada katakan, tadi waktu pemeriksaan balas, Encik ada katakan yang sudah hampir 10 tahun kedai Encik beroperasi, betul? Ya, betul. Dan Encik juga ada menyatakan kejadian plastik cair dan melekit itu adalah kejadian kali pertama, betul? Ya, betul. Boleh Encik terangkan dengan lebih jelas tentang kejadian pertama itu? Sebelum ni tiada sebarang masalah yang berlaku berurusan dengan refresh dari segi kualiti maupun kuantiti roti yang saya pesan. Sebab itu saya masih memilih refresh untuk bekalkan roti ke kedai encik saya. Kemudiannya tadi sewaktu pemeriksaan balas Encik juga ada menyatakan tentang suhu dalam stor simpanan kedai encik. Boleh Encik jelaskan tentang suhu itu? Suhu dalam stor simpanan kedai encik sememangnya akan berubah saja. Tapi sepanjang 10 tahun saya berniaga, walaupun suhu berubah disebabkan oleh panas ataupun hujan, tiada kerosakan yang berlaku pada plastik roti. Baiklah, Arif, itu sahaja soalan daripada pihak defendant. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Anis Nadira binti Rosli yang akan memulakan hujahan bagi pihak plaintiff pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan fakta kes untuk kes hari ini. Plaintiff adalah USI Package yang telah menghilangkan beg plastik roti, manakala defendant pula adalah Everly Fresh yang berhad yang merupakan kilang pengeluar roti. Selepas pesanan pertama pada Jun 2022 dengan perantaran 1 juta beg dan pembayaran pada 17 Januari 2023, pesanan kedua telah dibuat oleh pihak defendant pada Februari 2023. Pada 5 Mac 2023, plaintiff menghantar baki beg daripada pesanan pertama dan pesanan baru tersebut. Namun, Everly Fresh telah membuat aduan tentang dawat beg plastik yang tiba-tiba mencair dan melekit. Justru, defendant enggan menerima baki beg plastik tersebut dan juga tidak mahu membayar pesanan tersebut. Plaintiff telah menjalankan ujian yang membuktikan bahawa beg plastik tersebut mempunyai kualiti yang sesuai untuk diperdagangkan. Tetapi, defendant terus enggan membayar dan mahupun menerima baki beg plastik tersebut serta enggan menanggung kos pergudangan tambahan. Oleh itu, plaintiff ingin menuntut bayaran ganti rugi untuk baki beg plastik yang telah siap dikilangkan dengan kos pergudangan tambahan bagi plastik roti yang enggan diterima oleh pihak defendant. Berdasarkan fakta kes tersebut, isu-isu untuk dibicarakan pada hari ini adalah yang pertama, sama ada plastik roti yang dikilangkan dan ditukarkan oleh plaintiff pada 5 Mac 2023 tidak mengikut terma tersirat di bawah Seksyen 16-1 Akta Jualan Barangan 1957 kerana tidak mempunyai kualiti yang boleh diperdagangkan dan tidak sesuai untuk kegunaan jenis roti yang dibekalkan kepada defendant kepada pelanggannya. Isu kedua, sama ada defendant tidak diberi peluang oleh plaintiff untuk membuat pemeriksaan terhadap keadaan baki pesanan kedua. Isu ketiga, sama ada kos penyimpanan boleh dituntut oleh plaintiff. Isu keempat, sama ada tuntutan plaintiff dibenarkan. Dengan izin Yang Arif, saya selaku Ketua Peguam plaintiff akan menghujahkan isu pertama bagi kes pada hari ini. Berkenaan dengan isu pertama, iaitu sama ada plastik roti yang dikilangkan dan dibekalkan oleh plaintiff pada 5 Mac tidak mengikut terma tersirat di bawah Seksyen 16 dan tidak mempunyai kualiti yang diperdagangkan. Yang Arif, plaintiff ingin menafikan bahawa plastik roti yang dikilangkan oleh pihak plaintiff tidak mempunyai kualiti yang sesuai untuk diperdagangkan. Hal ini adalah kerana penghantaran roti pada 17 Januari 2023 mengikut nota pesanan pertama tidak mempunyai sebarang aduan kerosakan ataupun sebarang pengulangan daripada pihak defendant. Oleh itu, aduan mengenai dakwat beg plastik roti yang menjadi cair selepas penghantaran pada 5 Mac 2023 menjadi kemusykilan bagi pihak plaintiff kerana penghantaran plastik roti tersebut tidak mempunyai sebarang masalah pada sebelum ini. Pihak plaintiff mendapati bahawa aduan berkenaan plastik roti tidak berkualiti dan tidak boleh digunakan adalah daripada pelanggan defendant dan pihak defendant tidak melakukan sebarang kajian sendiri terhadap beg plastik keluaran plaintiff tersebut. Justru, plaintiff berpendapat bahawa kemungkinan pelanggan defendant itu sendiri yang melakukan kecuaian terhadap plastik roti tersebut sehingga menyebabkan plastik roti tersebut mencair dan melekit. Sebagai contoh, berkemungkinan pelanggan defendant yang meletakkan plastik roti tersebut di tempat yang suhunya terlalu tinggi dan tidak bersesuaian dengan keadaan plaintiff dengan keadaan roti tersebut. Tambah pula, seorang yang menasabah pasti sedia maklum bahawa plastik roti sememangnya boleh mencair jika suhunya terlalu tinggi dan tidak bersesuaian dengannya. Pihak plaintiff juga telah mengambil tindakan terhadap aduan daripada pihak defendant dengan melakukan production test, dye test dan juga oven test di kilang defendant
dan didapati bahawa plastik roti tersebut sesuai untuk diperdagangkan dan sesuai digunakan. Berkenaan dengan keputusan dalam test dan overtest yang dilakukan oleh DICU Malaysia Sdn Bhd pada 3 Mei 2023 yang menemui kecacatan pada pembuatan beg plastik roti tersebut pada hari ke-5 ujian, plaintiff ini menyatakan bahawa pihak plaintiff tidak bertanggungjawab atas sebarang kecacatan yang berlaku pada tarikh tersebut kerana masa yang diambil untuk melakukan ujian tersebut adalah terlalu lambat. Berdasarkan Seksyen 16-1-B Akta Jualan Barangan 1957, barangan yang mempunyai kualiti dagangan adalah perlu memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu pembeli barangan itu secara mengikut deskripsi dan juga barangan dibeli daripada penjual itu biasa digunakan ataupun penjual itu biasa menghilangkan barang tersebut. Selain itu, di dalam kes Management Corporation Strata Title Plan nombor 11666 melawan CAP Singapura menyatakan bahawa sesuatu barang itu dikatakan mempunyai kualiti boleh dagang apabila barang itu memenuhi tujuan atau kegunaan yang biasa diharapkan daripada jenis daripada barangan itu apabila dibeli dan mengambil kira apa-apa perayaan yang diberikan, harga jika berkaitan dengan semua faktor dan keadaan tersebut. Merujuk kepada seksyen dalam kes tersebut, barang seharusnya sesuai untuk tujuan atau kegunaan biasa seperti yang dijelaskan dalam deskripsi pelanggan. Oleh itu, plaintiff dikira sebagai barangan plaintiff dikira sebagai barangan yang sesuai untuk diperdagangkan kerana plaintiff telah membuat barangan iaitu plastik roti tersebut mengikut deskripsi yang dikehendaki oleh pihak defendant dan defendant juga telah menerima barangan tersebut sewaktu sampai. Hal ini dapat dibuktikan apabila defendant telah menyatakan bahawa beg plastik tersebut yang diberikan oleh plaintiff adalah berdasarkan jenis yang dikeluarkan oleh defendant dan juga berat roti defendant juga adalah tepat. Justru, semestinya plaintiff mempunyai pengetahuan bahawa plastik roti berkenaan sesuai kerana plaintiff sebenarnya sebuah perniagaan yang biasa menghilang dan mencetak beg plastik roti. Justru, plastik roti yang dibeli oleh defendant adalah daripada penjual yang biasa menjual barangan tersebut. Perkara ini menjadi kemusykilan kepada plaintiff apabila baki nota pesanan pertama telah dibuat dan plastik roti telah dihantar pada baharan pertama iaitu 17 Januari. Oleh itu, amat tidak wajar jika plastik roti yang dibuat pada masa yang sama mempunyai kualiti yang berbeza. Kesimpulannya, plaintiff ingin menegaskan bahawa plastik roti yang dikelakkan dan dibekalkan oleh plaintiff pada 5 Mac 2023 mempunyai kualiti yang boleh diperdagangkan dan sesuai maksud dengan kegunaan beg plastik roti yang dibekalkan oleh plaintiff defendant kepada pelanggannya. Sebarang kesalahan yang berlaku terhadap plastik tersebut melalui aduan pelanggan berkemungkinan disebabkan kecurangan pelanggan itu sendiri. Itu sahaja daripada saya dan perbincangan seterusnya akan disambung oleh rakan perjumpaan saya seterusnya. Saya Siti Madiha binti Syahruddin mewakili pihak plaintiff pada hari ini meminta izin daripada pihak mahkamah untuk meneruskan dengan isu kedua pada hari ini. Jadi isu kedua ialah sama ada defendant tidak diberi peluang oleh plaintiff untuk menyemak perintah bagi kedua. Okey, jadi pertama-tama sekali berdasarkan senario-senario sebelum ini, semua penghantaran yang berlaku tidak timbul sebarang isu untuk membuat pemeriksaan terhadap keadaan barang. Pihak defendant juga tidak pernah bertegas untuk melakukan sebarang pemeriksaan terhadap barang semasa hari penghantaran walaupun telah tertera pada perjanjian yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak bahawa pihak defendant mempunyai hak untuk memeriksa sebarang kecacatan pada beg plastik mulai pada hari penghantaran. Sebagai dalam klausul 12.2 kontrak dalam kontrak tersebut, pembeli hendaklah mempunyai tempoh selama 30 hari dari tarikh penghantaran yang mana lebih awal untuk memeriksa beg plastik untuk sebarang kecacatan. Maka dengan itu yang Arif, hendaklah mahkamah yang mulia ini mengambil maklum bahawa defendant mempunyai hak untuk memeriksa beg plastik yang dipesan pada hari penghantaran. Pihak plaintiff yang tidak menerima sebarang desakan oleh defendant pada hari penghantaran tersebut tidak menyangka bahawa terdapat ketidakpuasan defendant terhadap barang tersebut. Seterusnya, pihak plaintiff ingin pihak mahkamah mohon pihak mahkamah untuk merujuk kepada Seksyen 41 Akta Jualan Barang 1957 tentang hak beli untuk menyemak atau meneliti barang yang mereka beli. Jadi, seksyen ini menyatakan bahawa berdasarkan Seksyen 41, seorang pembeli mempunyai hak untuk memeriksa kepada penjual untuk memeriksa barang yang hendak dibeli kecuali sekiranya disebut sebaliknya dalam kontrak yang dipersetujui. Pada masa yang sama, penjual mestilah atas permintaan pembeli membenarkan pembeli untuk memeriksa barang. Secara ringkasnya, Seksyen 41 ini menekankan bahawa sekiranya barang yang dihantar
serah tidak pernah diperiksa oleh pembeli, pembeli tidak boleh dianggap sebagai telah menerima, melainkan sehingga pembeli diberi peluang yang munasabah untuk melakukan pemeriksaan bagi memastikan barang itu menepati apa yang dikontrakkan. Okey, jadi saya memohon pihak mahkamah untuk turut merujuk kes Kian Hub Enterprises Berhad dan Lee Man On 2017 MLJU 638, di mana pihak-pihak dalam kes ini telah menandatangani perjanjian jual beli untuk mesin perniagaan plaintiff. Plaintiff menerima mesin dalam bahagian yang berasingan, mengharapkan keseluruhan unit, tetapi perjanjian tersebut tidak menyatakan butiran pembungkusan. Defendant berhujah bahawa plaintiff menerima mesin itu memetik Seksyen 41 Akta Jualan Barang. Mahkamah bersetuju menyatakan bahawa plaintiff setelah tidak memeriksa mesin tersebut sepatutnya diberi masa yang munasabah untuk memeriksa barang tersebut. Memandangkan plaintiff tidak menggunakan haknya untuk memeriksa, mahkamah menolak tuntutan plaintiff memegang plaintiff sebagai bertanggungjawab untuk pembayaran. Jadi menggunakan kedua-dua seksyen dan juga kes yang telah saya sebut sebentar tadi, sesungguhnya defendant sebagai pembeli mempunyai hak yang diberikan oleh Seksyen 41 Akta Jualan Barang, di mana defendant mempunyai hak untuk memeriksa sama ada barangan yang dihantar oleh plaintiff adalah menepati syarat-syarat dalam kontrak atau tidak. Namun semasa berdasarkan dakwaan defendant, mereka tidak mengetengahkan pun isu untuk semakan. Sebaliknya hanya menyatakan bahawa pihak plaintiff menafikan untuk membenarkan mereka menyemak barang hantaran tersebut. Jadi kesimpulannya, Yang Arif, peluang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap baki simpanan adalah sentiasa tersedia kepada pihak defendant. Namun defendant sendiri yang tidak menggunakan peluang tersebut. Sekiranya pihak defendant meminta untuk memeriksa barangan tersebut, sudah tentu pihak plaintiff akan membenarkannya sebelum pihak defendant menerima barangan tersebut. Namun pihak defendant sendiri tidak menyuarakan semasa hari penghantaran untuk melakukan pemeriksaan, malah terus menerima barangan tersebut. Kesimpulannya, Yang Arif, sesungguhnya untuk menjawab isu kedua ini, sesungguhnya pihak defendant telah pun diberi peluang untuk membuat pemeriksaan terhadap baki pesanan kedua. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah Yang Arif, diizinkan pihak mahkamah, saya akan menyambung kepada isu ketiga, iaitu sama ada kos penyimpanan boleh dituntut oleh pihak plaintiff. Baiklah Yang Arif, plaintiff mendakwa bahawa kos penyimpanan bagi menyimpan beg plastik roti yang enggan diterima oleh pihak defendant adalah tanggungjawab defendant. Justeru, plaintiff memohon kos perundangan untuk menyimpan baki lebihan pesanan dibayar lebihan pesanan dibayar oleh pihak defendant. Hal ini kerana Yang Arif, lebihan produk yang tidak diterima kepada defendant telah menyebabkan ruang penyimpanan yang tidak mencukupi sehingga plaintiff terpaksa menyewa gudang yang lebih besar dan mengakibatkan kerugian pada pihak plaintiff kerana berlakunya penambahan kos. Oleh kerana penggunaan penyimpanan beg plastik adalah melalui sewaan gudang dengan pihak lain, cas tambahan perlu ditanggung oleh pihak plaintiff. Jadi Yang Arif, dinyatakan dalam Seksyen 44 Akta Jualan dan Barangan 1957, pembeli boleh dipertanggungjawabkan ke atas kerugian yang dialami oleh penjual untuk caj atau bayaran yang dikenakan bagi penjagaan barang tersebut akibat kegagalan pembeli menerima penghantaran barangan selepas penjual bersedia dan sanggup menghantar barangan tersebut. Jadi dengan kata lain Yang Arif, pembeli bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada penjual untuk sebarang kerugian atau kos yang ditanggung akibat pembeli melanggar terma syarat dalam kontrak. Dan kerugian ini boleh termasuk caj atau yuran tambahan yang berkaitan dengan penjagaan barangan semasa tempoh pembeli sepatutnya menerima barang penghantaran tersebut. Disokong pula di dalam kes Flexi Home Sdn Bhd dan Adia Environmental Technology M Sdn Bhd pada tahun 2017, kos penyimpanan gudang dibayar oleh defendant setelah mahkamah dalam kes ini membenarkan tuntutan plaintiff akibat daripada defendant tidak menerima penghantaran kapek atau membayar harga pesanan kapek yang dipesan. Oleh itu defendant telah melanggar syarat kontrak. Mahkamah dalam kes ini berpuas hati dengan pembuktian plaintiff di mana telah ada perjanjian penyewaan oleh plaintiff dengan pihak ketiga untuk membuktikan ganti rugi yang dialami oleh plaintiff. Akibatnya, defendant bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi mengikut Seksyen 44 dan 56 Akta Jualan Barang 1997. Jadi Yang Arif, berdasarkan
hak untuk menuntut kos pengurangan ke atas penyimpanan barangan yang tidak diterima oleh defendant. Jadi dengan tindakan defendant yang enggan menerima penghantaran beg plastik roti selepas memesan sejumlah besar pesanan telah membawa kepada pelanggaran kontrak sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak plaintiff. Oleh itu adalah wajar bagi plaintiff untuk menuntut defendant menanggung kos pengurangan sebagai kos kerugian. Jadi dengan keengganan defendant mengenai barang hantaran menyebabkan plaintiff perlu berurusan dengan penyimpanan stok berlebihan dan perlu membiayai kos penyimpanan tambahan. Jadi plaintiff berhak untuk mendapatkan semula kos-kos yang munasabah yang berkaitan dengan penjagaan barang-barang dalam tempoh pihak defendant sepatutnya menerima penghantaran yang dipesan. Hal ini kerana yang Arif, pembelanjaan kos gudang atau penyimpanan dianggap sebagai ganti rugi berdasarkan peruntukan yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kesimpulannya yang Arif, defendant mempunyai kewajipan kontrak untuk menerima penghantaran barangan seperti yang dipersetujui dalam kontrak jualan. Walau bagaimanapun defendant gagal berbuat demikian. Oleh itu telah berlakunya pelanggaran kontrak di pihak defendant. Oleh itu mengikut undang-undang, semua kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak oleh pihak-pihak yang melanggar kontrak mesti ditanggung oleh mereka. Ini termasuk kos pengundangan yang Arif. Dan Arif, saya akan menyambung pada isu yang terakhir, iaitu sama ada tuntutan plaintiff dibenarkan. Jadi dalam urus penjagaan kontrak di mana barangan atau perkhidmatan disediakan dengan jangkaan bahawa pembeli akan membuat pembayaran dalam tempoh tertentu, bagaimanapun apabila pesanan produk di bawah kontrak telah dihantar tetapi penjual belum menerima pembayaran, penjual boleh melalui undang-undang memulakan tindakan saman terhadap pihak lain. Ini seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 55 dalam Akta Jualan Barangan 1957. Jadi yang Arif, peruntukan yang saya sebutkan tadi menyatakan dalam keadaan di mana penjual telah memenuhi bahagian perjanjian mereka dengan menyampaikan produk kepada pembeli, namun pembeli tidak membayar barang yang dihantar, penjual boleh memilih untuk mengambil tindakan undang-undang. Oleh itu penjual sebenarnya mempunyai hak undang-undang untuk memulakan tuntutan mahkamah terhadap pembeli untuk mendapatkan semula pembayaran yang terbuka. Oleh itu yang Arif, apabila plaintiff selaku penjual menuntut agar defendant membayar pesanan beg plastik dipesan, ianya adalah dalam hak plaintiff tersebut. Tambahan lagi, Seksyen 56 Akta Jualan Barangan 1997 juga telah menyatakan prinsip undang-undang berkaitan dengan akibat daripada pembeli mengabaikan atau enggan menerima dan membayar barang yang dipesan dalam sesuatu transaksi kontrak. Jadi peruntukan yang saya sebut terkait tadi membenarkan penjual untuk menuntut ganti rugi apabila pembeli enggan menerima dan membayar barangan yang mengakibatkan kerugian berbentuk kewangan kepada penjual. Konklusinya yang Arif, ia menunjukkan bahawa plaintiff berhak untuk menuntut ganti rugi akibat pelanggaran kontrak oleh defendant terhadap tindakan defendant yang enggan menerima barangan penghantaran yang dipesan. Baiklah yang Arif, itu sahaja hujahan daripada pihak plaintiff. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Aina Azmi. Dengan izin mahkamah, saya ingin memulakan hujahan bagi pihak defendant. Baiklah, tadi pihak plaintiff ada mengutarakan 5 isu yang mana pertama, sama ada beg plastik roti yang dipulangkan dan dibekalkan oleh plaintiff pada 5 Mac 2023 tidak mempunyai kualiti yang boleh diperdagangkan, tidak sesuai bagi maksud penggunaan beg plastik roti bagi jenis yang diberikan defendant kepada pelanggan defendant. Kedua, sama ada plaintiff telah memungkiri terma tersirat di bawah Seksyen 16 Akta Jualan Barangan 1957 semasa membekalkan beg plastik roti yang dipesan defendant pada 5 Mac 2023. Ketiga, sama ada defendant tidak diberi peluang oleh plaintiff untuk membuat pemeriksaan terhadap keadaan baki pesanan kedua. Keempat, sama ada kos penyimpanan boleh diberikan oleh plaintiff. Dan yang kelima, sama ada tuntutan plaintiff digunakan. Baiklah, bagi isu pertama, iaitu beg plastik roti yang hujahan defendant adalah defendant memungkinkan bahawa beg plastik roti yang dihantar pada 5 Mac 2023 oleh plaintiff tidak mempunyai kualiti yang boleh diperdagangkan dan tidak sesuai untuk penggunaan beg plastik. Itu defendant memungkinkan bahawa terdapat 4 prasyarat di bawah Seksyen 16 Subsection 1A Akta Jualan Barangan 1957 untuk menunjukkan sama ada barangan itu adalah sesuai untuk penggunaan plastik atau memenuhi fit for purpose. Baiklah, defendant merujuk kepada kes Union Alloy Sdn Bhd lawan syarikat pemudaan Yoh Tiong Wei
Sdn Bhd tahun 1993 yang menerangkan pertamanya, pembeli perlu memberitahu penjual maksud atau purpose tertentu bagi barang-barang yang diperlukan. Keduanya, perlu menunjukkan bahawa pembeli bergantung kepada kepakaran atau penghakiman, judgement and skill penjual, dan pembeli perlu bergantung kepada penjual untuk membekalkan barangan yang sesuai. Ketiganya, barang-barangan adalah daripada perihalannya dalam perjalanan urusan penjual untuk membekalkan barangan tersebut. Dan akhirnya, menerusi Proviso Seksyen 16, iaitu jika suatu barang itu adalah khusus, ia tidak termasuk dalam syarat tersirat untuk fit for purpose jika ianya dijual di bawah hak cipta atau nama dagangan, patent or trade name. Okey, baiklah, bagi prasyarat pertama di bawah Seksyen 16 Subsection 1A, iaitu pembeli mesti memberitahu penjual tujuan khusus yang dia memerlukan barang itu supaya penjual dapat membekalkan barang itu untuk memenuhi tujuannya. Berdasarkan kenyataan daripada bekas pegawai pemasaran plaintiff telah dimaklumkan oleh defendant bahawa defendant memerlukan plaintiff menghilangkan dan membekalkan bebas roti tea sourdough bread 555 gram mengikut rekaan dan bentuk yang dikehendaki defendant. Bukan itu sahaja, wakil defendant juga ada menyatakan yang beg plastik roti yang dihilangkan dan dibekalkan plaintiff kepada defendant adalah berdasarkan kepada jenis roti yang dihilangkan oleh defendant. Oleh itu, ini membuktikan yang plaintiff juga mempunyai pengetahuan tentang jenis roti yang akan dihilangkan oleh defendant dan perlu memastikan beg plastik yang dibekalkan bersesuaian dengan jenis roti defendant. Justru apabila defendant mendapati pada 5 Mac 2023, beg plastik roti yang dihilangkan oleh plaintiff mempunyai cat untuk beg plastik tersebut telah menjadi unfit for purpose kerana defendant telah secara ekspres menyatakan jenis beg plastik iaitu tea sourdough bread seberat 555 gram mengikut rekaan dan bentuk yang diingini oleh defendant. Bagi prasyarat kedua, untuk menunjukkan terdapatnya fitness of purpose, perlulah menunjukkan bahawa pembeli bergantung kepada pertimbangan dan kemahiran penjual. Defendant ingin merujuk kepada kes Kong Seng lawan Ng Tiong Kiat Biscuit Factory tahun 1963 yang telah bergantung pada penghakiman Lord Russell Chief Justice dalam kes Gilles Pye Brothers & Co lawan Chenier R. Digar & Co tahun 1856 yang memutuskan pendedahan semata-mata tujuan suatu barang dibeli mencukupi untuk menunjukkan terdapat reliability atau kebergantungan kepada kemahiran dan pertimbangan penjual. Oleh itu, atas bukti yang menunjukkan defendant ada memaklumkan terhadap plaintiff beg plastik iaitu tea sourdough bread seberat 555 gram mengikut rekaan dan bentuk purpose yang diingini oleh defendant, dan juga plaintiff mempunyai pengetahuan tentang jenis roti yang akan dihilangkan oleh defendant dan perlu memastikan beg plastik yang dibekalkan bersesuaian dengan jenis roti defendant. Syarat kedua iaitu kebolehpercayaan dan pada pertimbangan dan kemahiran penjual dipenuhi untuk menunjukkan kesesuaian tujuan ataupun fitness for purpose. Bagi prasyarat ketiga, perlulah ditunjukkan bahawa pembeli membeli barang dari tempat yang mana penjual mempunyai pakar untuk menjual barang tersebut atau yang sedang dalam perniagaan penjual. Sekiranya cara ini tidak dipenuhi, maka barang itu adalah unfit for purpose dan melanggari implied condition di bawah Seksyen 16. Defendant merujuk kembali kepada situasi antara pihak plaintiff dan defendant di mana menunjukkan plaintiff merupakan sebuah perniagaan yang menghilang dan mencetak beg plastik pelbagai roti yang digunakan dalam industri pembekalan roti kepada orang ramai. Manakala defendant pula adalah sebuah penghilang roti yang menggunakan beg plastik untuk menjual roti kepada orang ramai. Menerusi fakta ini, ketika transaksi itu berlaku, defendant telah memesan beg plastik roti daripada plaintiff yang sudah tentu mempunyai pengetahuan yang arif dalam pembekalan beg plastik roti, lebih lagi atas sebab plaintiff merupakan sebuah perniagaan yang menghilang dan mencetak beg plastik roti. Oleh itu, syarat ketiga juga dipenuhi kerana transaksi ini berlaku perniagaan penjual untuk dibekalkan. Bagi prasyarat keempat, pada Proviso Seksyen 16, iaitu barang itu mestilah tidak dijual di bawah hak cipta nama atau nama dagangan tertentu. Ini kerana sekiranya barang itu dibeli di bawah hak cipta atau nama dagangan, ianya memberi kesan bahawa pembeli itu tidak bergantung kepada kepakaran dan kehakiman penjual. Maka pembeli tidak boleh kemudiannya komplain barang itu tidak menepati tujuan yang dikehendaki pembeli. Sekiranya barang itu dijual dengan menggunakan trade name, walaupun barang itu dijual dengan tujuan tertentu, ianya adalah unfit for purpose. Oleh itu, barang itu adalah fit for purpose jika ianya dijual bukan dengan menggunakan patent atau trade name.
di bawah hak cipta atau dalam perdagangan. Plastik roti yang dikeluarkan oleh plaintiff adalah berdasarkan jenis plastik tea sourdough bread seberat 555 gram dan ini hanya jenis plastik roti dan bukannya hak cipta atau dalam perdagangan. Maka syarat polisi ini juga telah dipenuhi kerana jenis plastik yang dihilangkan oleh plaintiff kepada defendant adalah bukan berdasarkan kepada apa-apa nama perdagangan. Namun, memandangkan prasyarat pertama tidak dipenuhi oleh plaintiff dalam membekalkan beg plastik roti tersebut kepada defendant, maka beg plastik roti tersebut tidak sesuai untuk tujuan kegunaannya sekaligus tidak memenuhi fitness for purpose. Kemudiannya, defendant ingin merujuk kepada isu tidak boleh diperdagangkan iaitu merchantable quality ataupun kebolehan perdagangan bermaksud barang yang dijual sesuai dengan kegunaan atau purpose barang itu dijual. Sekiranya barang tersebut rosak dari segi makna purpose barang tersebut, maka barang tersebut adalah tidak boleh diperdagangkan atau unmerchantable. Defendant merujuk kepada kes David Jones and Bills tahun 1994 di mana sepasang kasut yang mana tapak kasutnya tertanggal telah diputuskan oleh mahkamah unmerchantable ataupun tidak boleh diperdagangkan, yang mana test atau ujian untuk menunjukkan merchantable quality mempunyai hubungan dengan ciri-ciri atau description barang yang dijual. Oleh itu, penting juga untuk kita rujuk kepada Section 16, Section 1 Para B Akta Barangan Jualan 1957 yang menerangkan satu lagi pengecualian akan general rule yang mana terdapat implied condition terhadap kualiti atau kelayakan fitness barang tersebut. Defendant oleh itu sekiranya tujuan itu hanya terhad kepada tujuan atau purpose spesifik, maka barang jualan tersebut akan dikira unmerchantable jika ia tidak memenuhi purpose tersebut. Defendant merujuk kepada kes Rand and Holt tahun 1903 di mana Rand pergi ke sebuah hotel dan Rand meminta bir. Bir itu mengandungi arsenik akibat tong tidak dibersihkan dengan betul. Akibat meminumnya, Rand telah jatuh sakit. Mahkamah memutuskan dalam kes ini bahawa terdapat syarat tersirat bahawa bir itu akan menjadi kualiti yang boleh diniagakan, iaitu ianya sesuai diminum. Oleh sedemikian, untuk menunjukkan barangan jualan itu unmerchantable, sekiranya goods itu adalah tidak memenuhi tujuan ianya untuk dijual, barangan itu akan menjadi unmerchantable atau tidak boleh diperdagangkan. Wakil plaintiff menyatakan bahawa plaintiff telah menjalankan Accelerated Product Life Cycle Degradation Test atau OVED test ke atas beg plastik roti tersebut, yang mana hasil ujian menunjukkan bahawa beg plastik tersebut melekit dan luntur pada hari kelima ujian. Bukan itu sahaja, aduan daripada kalangan defendant juga menunjukkan bahawa beg plastik yang dibekalkan pada 5 Mac itu adalah cacat, tidak berkualiti dan tidak boleh digunakan. Sehubungan dengan itu, ini menunjukkan bahawa beg plastik yang dibekalkan pada 5 Mac itu adalah unmerchantable kerana ianya dibekalkan tidak selari dengan rekaan dan bentuk serta purpose yang dikehendaki oleh defendant kerana terdapat cat luntur pada beg plastik tersebut. Oleh itu, defendant ingin menegaskan bahawa beg plastik roti yang dikilangkan dan dibekalkan oleh plaintiff pada 5 Mac 2023 tidak mempunyai kualiti yang boleh diperdagangkan, unmerchantable quality, dan juga tidak boleh digunakan fit for purpose kerana tidak memenuhi tujuan yang dikehendaki oleh defendant. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan ujian seterusnya oleh rakan kelas saya. Nama saya Wiyatul Husna binti Maidin dan saya ingin mempleadkan defendant ingin mempleadkan bahawa plaintiff telah memungkiri terma tersirat di bawah Seksyen 16 Subseksyen 1 Akta Jualan Barangan 1957. Terma tersirat di bawah Seksyen 16 Subseksyen 1 adalah sama ada plaintiff melanggar terma tersirat iaitu fitness for purpose atau sesuai dengan tujuan kegunaan beg plastik roti dan merchantable quality iaitu beg plastik roti tersebut boleh diperdagangkan. Defendant ingin merujuk kepada kes Collins MR in Price and Last di mana mahkamah ada menyatakan where goods are sold for a particular purpose, there is an implied warranty that they are reasonably fit for that purpose. Ini bermakna pembeli mesti memberitahu penjual tujuan khusus yang dia memerlukan barang tersebut supaya penjual dapat membekalkan barang itu untuk memenuhi tujuannya. Penjual boleh menggunakan kemahiran atau pertimbangannya secara munasabah untuk memilih daripada barang yang diuruskannya apabila dia memperoleh butir-butir yang mencukupi untuk membeli barang tersebut. Untuk melakukan ini, penjual
Dewan perlu mengenal pasti ciri-ciri barangan yang akan membolehkan mereka memenuhi tujuan pembeli. Defendant memberikan atas sebab apabila defendant mendapati pada 5 Mac 2023 beg plastik roti yang dihilangkan oleh plaintiff mempunyai cat lentur, beg plastik tersebut telah menjadi unfit for purpose kerana defendant telah secara tersirat menyatakan jenis beg plastik iaitu tea sourdough bread 555 gram mengikut rekaan dan bentuk yang diingini oleh defendant menerusi pernyataan yang diberikan oleh saksi bekas pegawai pemasaran di Everly Fresh yang terlibat dalam urusan antara plaintiff dan defendant. Secara impaknya, plaintiff telah memungkiri terma tersirat di bawah Seksyen 16 atau Seksyen 1 paragraf A Akta Jualan Barangan semasa membekalkan beg plastik roti yang dipesan defendant pada 5 Mac 2023. Oleh itu, bukan sahaja beg plastik yang dibekalkan plaintiff kepada defendant adalah unfit for purpose, plaintiff juga telah memungkiri 4 condition yang tertera pada Seksyen 16 atau Seksyen 1 paragraf A. Bukan itu sahaja, beg plastik roti yang dihilangkan dan dibekalkan oleh plaintiff pada 5 Mac 2023 tidak mempunyai kualiti yang boleh diperdagangkan kerana tidak memenuhi tujuan yang dikehendaki oleh defendant. Defendant merujuk pada kes Revex International SA lawan McLean Watson Trading, di mana defendant menuntut balas terhadap plaintiff dengan berhujah bahawa barang itu tidak sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan dan tidak boleh diperdagangkan. Oleh itu, ia telah melanggar syarat kontrak seperti yang tersirat mengikut undang-undang oleh Seksyen 16. Mahkamah di sini memutuskan dan menyokong tuntutan balas defendant. Dalam arti kata lain, defendant berjaya dalam tuntutan balas. Defendant memberikan di sini bahawa bukan sahaja beg plastik yang dibekalkan plaintiff kepada defendant adalah unmerchantable kerana terdapat cat lentur terhadap beg plastik roti yang dibekalkan pada 5 Mac tersebut. Plaintiff juga telah memungkiri implied condition yang tertera pada Seksyen 16 atau Seksyen 1 paragraf B Akta Jualan Barangan. Maka disebabkan bukan sahaja beg plastik yang dibekalkan plaintiff kepada defendant adalah unmerchantable kerana terdapat cat lentur terhadap beg plastik itu, maka defendant ingin mengusulkan bahawa plaintiff juga telah memungkiri terma tersirat yang tertera pada Seksyen 16 atau Seksyen 1 paragraf B kerana beg plastik roti tersebut juga memungkiri terma tersirat pada fitness for purpose. Itu sahaja untuk isu ini. Baiklah, dengan izin mahkamah, saya meneruskan penghujah defendant bagi isu ketiga, iaitu defendant mengklaimkan bahawa defendant mempunyai hak untuk memeriksa keadaan beg plastik roti di baki pesanan kedua yang telah dinafikan haknya oleh pihak plaintiff. Defendant ingin menyatakan bahawa defendant mempunyai hak untuk memeriksa keadaan beg plastik di baki pesanan kedua yang telah dinafikan oleh plaintiff, di mana defendant tidak diberi peluang untuk memeriksa beg plastik roti yang diserahkan oleh plaintiff. Berdasarkan seksyen, defendant ini merujuk kepada Seksyen 41, Seksyen 1 Akta Jualan Barangan 1997. Sekiranya barang yang dihantar serah tidak pernah diperiksa oleh pembeli tidak boleh dianggap telah menerima, melainkan sehingga pembeli diberi peluang yang munasabah untuk melakukan pemeriksaan bagi memastikan barangan itu menepati apa yang dikontrakkan. Defendant juga ingin merujuk kepada Seksyen 42 Akta Jualan Barangan 1997, di mana pembeli dianggap menerima barangan apabila dia memberitahu penjual bahawa dia menerimanya atau apabila barangan itu diserahkan kepadanya, dia melakukan apa-apa perbuatan yang tidak konsisten dengan hak milik penjual atau apabila dia menyimpan barangan itu sehingga tamat tempoh yang munasabah tanpa memberitahu penjual bahawa dia menolaknya. Merujuk kepada Seksyen 41 dan Seksyen 42 Akta Barangan Jualan 1997, defendant tidak boleh dianggap menerima barangan selagi mana tidak diberi peluang oleh plaintiff untuk melakukan pemeriksaan bagi memastikan beg plastik roti yang diterima menepati apa yang dipersetujui. Defendant juga ingin merujuk kepada kes Kemencih Granite 9 Berhad lawan Punca Bahan 9 Berhad tahun 2013. Dalam kes ini, pihak defendant dalam kes ini telah membuat pesanan untuk batu kecil, percampuran dan lapisan bitumen daripada plaintiff untuk pembinaan dan menaik taraf jalan di Negeri Sembilan. Defendant telah menolak untuk membayar bayaran tertunggak kerana mereka mendakwa bahawa barang-barang tersebut tidak elok atau tidak memenuhi spesifikasi yang dikehendaki oleh Jabatan Kerja Raya. Defendant telah menuntut kos pembelian batu kecil daripada pihak lain dan kos perbelanjaan yang ditanggung untuk membaiki jalan raya yang terjejas tersebut. Oleh
Oleh itu, mahkamah telah memutuskan bahawa defendant pertama dianggap menerima batu kecil tersebut dan kesembarangan lain yang dibekalkan apabila ia dihantar ke kawasan projek dan diterima oleh defendant pertama. Berdasarkan kes tersebut, ianya berlawanan dengan situasi defendant di mana defendant tidak diberi peluang untuk memeriksa beg plastik roti yang diterima. Pihak plaintiff juga telah membawa 7,200 beg plastik roti dari gudang plaintiff untuk dijalankan production test, dyeing test dan oven test di kilang defendant hanya selepas menerima aduan dari defendant. Oleh itu, defendant tidak boleh dianggap menerima beg plastik roti tersebut dan berhak untuk menolak baki pesanan yang kedua. Seterusnya, defendant juga ingin merujuk kepada kes Imuda Berhad dan Baki Tanzania Berhad tahun 2010 di mana dalam kes ini, pihak plaintiff telah menjual dan menghantar serah kepada defendant pertama, bar Kelly. Defendant pertama mendakwa bahawa bar Kelly yang dihantar serah oleh plaintiff bersaiz kecil dan tidak mengikut spesifikasi yang dinyatakan dalam arahan pembelian. Defendant pertama juga mendakwa bahawa penggunaan bar yang kecil di dalam salah satu produknya telah menyebabkan rekahan dan kecacatan kepada bangunan yang dibina. Oleh kerana defendant enggan untuk membayar bar tersebut, plaintiff memulakan tindakan sivil terhadap defendant. Defendant pertama telah membuat tuntutan balas terhadap plaintiff untuk ganti rugi yang berbangkit daripada penghantar serah bar oleh plaintiff yang gagal untuk mematuhi spesifikasi yang dipesan. Mahkamah memutuskan bahawa defendant telah hilang haknya untuk menolak bar tersebut kerana urusan defendant pertama berkaitan dengan bar kelulu tersebut dianggap sebagai penerimaan. Tetapi plaintiff berhak bertanggungjawab bagi kerugian yang dialami oleh defendant pertama kerana kecacatan kepada dinding bangunan adalah disebabkan oleh saiz kecil bar keluli yang dibekalkan oleh plaintiff. Berdasarkan kes tersebut, plaintiff berhak bertanggungjawab bagi kerugian yang dialami oleh defendant kerana kecacatan pada beg plastik roti yang dibekalkan oleh plaintiff. Defendant juga tidak diberi peluang untuk memeriksa beg plastik roti yang diterima. Oleh itu, defendant juga harus diberikan masa yang munasabah sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan ke atas beg plastik roti yang diterima. Oleh itu, defendant tidak boleh dianggap menerima beg plastik roti tersebut dan berhak untuk menolak bagi pesanan yang tersebut dan juga menerima ganti rugi atau kerosakan plastik roti yang dibekalkan oleh plaintiff. Itu sahaja daripada saya. Sambung seterusnya dengan ujaran yang seterusnya. Seterusnya, defendant ingin memfikirkan bahawasanya plaintiff tiada hak untuk menuntut kos penyimpanan beg plastik roti yang telah ditolak oleh defendant atas alasan yang munasabah. Hal ini kerana plaintiff telah menghilangkan beg plastik tersebut secara bukal tanpa mematuhi arahan bertulis dari defendant yang mengarahkan penghantaran beg plastik itu dilakukan secara berperingkat. Secara tidak langsung, plaintiff sepatutnya melakukan penghilangan secara berperingkat dan bukannya secara bukal. Arahan itu secara tersirat difahamkan bermaksud bahawasanya plaintiff perlu mengeluarkan barang secara berperingkat dan bukan sekaligus. Tindakan plaintiff yang tidak mengikut arahan bertulis yang diberikan oleh defendant melalui nota pesanan pertama dan nota pesanan kedua itu menunjukkan yang plaintiff telah bertindak atas risiko sendiri. Jika plaintiff mengeluarkan beg plastik itu secara berperingkat seperti yang difahami secara tersirat daripada arahan bertulis di atas kedua-dua nota pesanan, maka tidak akan ada atau hanya terdapat beberapa beg plastik yang plaintiff perlu simpan di dalam simpanannya. Defendant juga ingin menegaskan bahawa plaintiff tidak mempunyai hak untuk menuntut kos penyimpanan beg plastik tersebut kerana plaintiff telah melanggar syarat tersirat jual beli yang menghendaki plaintiff menghantar barangan yang berkualiti boleh diniagakan dan sesuai dengan tujuan ia dibeli oleh defendant. Selain dari itu, defendant ingin merujuk kepada kes terkini iaitu Yayasan Hasanah lawan Muhammad Nizam bin Muhammad Nasir, di mana di dalam kes itu plaintiff telah menamatkan kontrak dengan defendant dan berusaha mendapatkan semula jumlah yang dibayar kerana barang yang dibekalkan tidak berkualiti, tidak boleh diniagakan dan tidak sesuai untuk tujuan ia dibeli dan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersetujui di dalam kontrak. Dalam menafikan dakwaan plaintiff, defendant turut menuntut balas caj penyimpanan baki komputer riba yang ditolak oleh plaintiff. Mahkamah di sini memihak kepada plaintiff atas alasan komputer riba yang dibekalkan tidak mempunyai kualiti yang boleh diniagakan dan tidak sesuai untuk tujuan ia dibeli, maka plaintiff mempunyai hak untuk menamatkan kontrak. Berkenaan tuntutan balas defendant bagi caj penyimpanan komputer riba yang tidak dihantar, tuntutan adalah gagal kerana didapati defendant telah melanggar kontrak. Memandangkan kos untuk penyimpanan timbul daripada keengganan plaintiff untuk meneruskan kontrak, maka defendant mesti membuktikan bahawa plaintiff telah melanggar kontrak untuk berjaya dalam tuntutan itu.
Berdasarkan kes yang disebut di atas, oleh itu plaintiff di dalam kes ini tidak berhak menerima charge untuk penyimpanan beg plastik yang ditolak kerana plaintiff telah melanggar syarat tersirat di mana plaintiff perlu membekalkan beg plastik yang berkualiti, boleh diniagakan dan sesuai untuk tujuan ia dibeli, iaitu untuk pembungkusan roti yang dikeluarkan oleh syarikat defendant, memandangkan defendant merupakan syarikat yang mengeluarkan roti dan dijual kepada orang ramai. Fakta tersebut adalah di dalam pengetahuan plaintiff, namun plaintiff gagal untuk mematuhi spesifikasi yang diperlukan. Oleh itu, defendant tidak bertanggungjawab ke atas charge atau kos penyimpanan beg plastik yang ditolak penghantarannya oleh defendant, memandangkan plaintiff telah melanggar kontrak dan syarat tersirat dan seterusnya memberikan hak ke atas defendant untuk menolak baki beg plastik tersebut. Itu sahaja hujahan dari pihak defendant. Dengan izin mahkamah, izinkan saya untuk melakukan hujahan penuntut pada hari ini. Jadi secara kesimpulan keseluruhannya yang Arif, berdasarkan hujah-hujah pihak plaintiff sebelum ini, kami dengan rendah hati meminta kepada Mahkamah Yang Mulia untuk membenarkan tuntutan kami terhadap defendant. Jadi berdasarkan pengujian kami yang Arif, produk yang dihantar adalah mematuhi standard kualiti yang boleh diperdagangkan kerana ia memenuhi jangkaan yang dinyatakan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Walaupun plaintiff sebagai penjual telah memenuhi terma dan syarat kontrak, defendant sebagai pembeli gagal dalam menerima penghantaran dan membuat pembayaran yang diperlukan. Akibatnya, plaintiff telah menanggung kerugian yang amat besar kesan daripada tindakan defendant. Dan memandangkan barang yang dihantar memenuhi standard kualiti yang dipersetujui, plaintiff mempunyai tuntutan yang sah untuk pembayaran mengikut terma kontrak. Kerugian ditanggung oleh pihak plaintiff bukan sahaja merangkumi kerugian kewangan akibat daripada pesanan yang tidak dibayar oleh defendant, tetapi juga kos yang berkaitan dengan penjagaan barangan dalam tempoh defendant sepatutnya menerima penghantaran. Dan plaintiff juga seharusnya yang Arif dibenarkan untuk menuntut pampasan bagi ganti rugi yang dialami seperti yang dinyatakan dalam pengujian kami, yang termasuk bayaran tertunggak, cas tambahan yang berkaitan dengan penjagaan barang dan apa-apa kos lain yang berkenaan. Sistem perundangan telah menyediakan cara untuk plaintiff menguatkuasakan hak mereka dan mendapatkan remedi bagi pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh defendant. Jadi akhirnya tuntutan plaintiff untuk pembayaran dan ganti rugi adalah berdasarkan kepada pemenuhan obligasi kontraktual dari pihak plaintiff, pematuhan pada standard kualiti yang boleh diperdagangkan dan hak undang-undang untuk mendapatkan pampasan bagi kerugian akibat kegagalan pembeli untuk menerima penghantaran dan membuat pembayaran tepat pada masanya. Dan sekian itu sahaja daripada plaintiff yang Arif. Terima kasih. Yang Arif, izinkan saya untuk membuat hujahan penuntut. Berdasarkan hujahan-hujahan pihak defendant tadi, plaintiff telah melanggar syarat tersirat di bawah Seksyen 16 Subseksyen 1 Akta Barangan Jualan 1957 dengan membekalkan barang yang tidak sesuai untuk diperdagangkan dan tidak berkualiti untuk digunakan oleh defendant. Defendant juga telah dinafikan hak untuk memeriksa baki barangan daripada nota pesanan kedua. Oleh itu, plaintiff tidak berhak mendapat ganti rugi dan kos yang dituntut. Berdasarkan sebab-sebab di atas, berdasarkan sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, defendant memohon supaya permohonan plaintiff ditolak dengan kos.